Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, selawat dan salam ke atas junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan alhamdulillah hari yang penuh dengan keberkatan di hujung minggu, hari Ahad, dan paling penting kita kena sama-sama panjatkan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala kerana kita masih lagi dihidupkan dan kita berada dalam satu bulan yang mana bulan ini kita kena banyak ingat kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Samalah bulan-bulan lain pun, cumanya bulan ini sangat istimewa kerana kita alhamdulillah hari ini hari Ahad 18 Oktober 2020 bersamaan dengan 1 Rabiul Awal 1442 Hijrah. Alhamdulillah, dan insya-Allah tak lama lagi kita akan sama-sama menyambut Maulid Rasul. Itu yang saya maksudkan sebentar tadi. Paling penting untuk hari ini, alhamdulillah saya Da'i Hadari akan temankan anda sepanjang 2 jam kita bersiaran, dan diharapkan anda terus setia kerana hari ini kita bawakan satu topik yang sangat istimewa, sangat dekat dengan kita. Hari-hari kita kena fikir tentang ini. Apa tu? Tentang akidah. Seteguh mana imanku? Dia ada tanda soal kat situ. Itu yang penting untuk kita sama-sama bincangkan topik kita pada hari ini. Dan saya tidak kesorangan, di mana untuk pagi ini yang akan memberi pencerahan kepada kita semua, yang berbahagia Ustaz Mustafar Muhammad Suki. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar Ustaz? Alhamdulillah sihat. Alhamdulillah. Dari Sungai Buloh datang kemari Ustaz. Ya, alhamdulillah. Okey, yang pentingnya Ustaz, banyak kita akan tanyakanlah tentang persoalan dalam diri, seteguh mana imanku ini. Hari-hari ramai orang tanya Ustaz. Kadang-kadang tu duduk seorang termenung tu, dia tanya iman dia sebenarnya Ustaz. Itu yang kita akan sama-sama bincangkan pada hari ini. Cuma anda semua berpeluang untuk tanyakan soalan. Bagaimana caranya Da'i Hadari? Senang sahaja. Anda boleh saja hubungi kami di talian 0377261603 atau menggunakan aplikasi WhatsApp di talian 0112336480, atau boleh tinggalkan soalan anda di ruangan komen di live Facebook kita. Boleh share, boleh kongsi kepada kenalan kita yang terdekat. InsyaAllah, tanyalah Ustaz TV3. Itu dia Facebook rasmi kami. InsyaAllah sama-sama kita tanyakan. Okey Ustaz, dengan lafaz Bismillahirrahmanirrahim, hari ini kita bincangkan tentang akidah. Seteguh mana imanku? Sebagai persoalan awal, apakah itu iman dan mengapa pentingnya kita kena menitik beratkan tentang iman dalam kehidupan kita? Baik, bismillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billah min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsani ila yaumiddin. Amma ba'd. Yang muliakan Da'i Hadari, kemudian sidang penonton yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi alhamdulillah pada pagi ini kita bersama dalam Tanyalah Ustaz, dan ini merupakan rancangan harian kita yang mudah-mudahan dia merupakan salah satu agenda ataupun wacana kita untuk menambahkan ilmu dan juga beramal kerana Allah Subhanahu wa taala. Jadi bila kita sebut tentang iman, maka sudah tentu dia merupakan salah satu daripada cabang akidah. Jadi akidah, kemudian kita ada iman, dan kemudian kita ada tauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi semua ni secara ringkasnya seperti mana yang disebutkan oleh ramai para ulama, Al-Imam Ibn Battah, Imam Al-Lalikai dan sebagainya, menyatakan iman ini adalah sebahagian ataupun gabungan yang murakkab, yang tersusun daripada apa? Daripada yang kita panggil sebagai pertama sekali daripada sudut apa yang ada dalam hati kita, kemudian apa yang dilafazkan dengan lidah kita, dan juga dengan perbuatan kita. Jadi tiga ni dia murakkab, dia tersusun, dan dia tidak boleh salah satu tu hilang, melangkau ataupun hilang kerana ia merupakan daripada bila kita sebut murakkab ni maksudnya tersusun. Dia tak boleh lari daripada salah satu daripada perkara yang kita sebutkan tadi. Jadi bila bertitik tolak tentang iman, maka kita kena tahu bahawa iman ini dia bukan hanya sekadar ada dalam hati, kemudian bukan sahaja sekadar ada pada lidah, tetapi ia adalah dibuktikan dengan amal perbuatan. Jadi daripada sudut ukurnya, kita kata tadi apa kelebihannya, apa ciri-cirinya dan sebagainya. Kerana yang pertama, iman ni dia ada yang dipanggil sebagai bertambah dan berkurang. Al-imanu yazid wa yanqus. Iman ini bertambah dan berkurang. Bertambah dengan sebab melakukan amal soleh, kebaikan, dan berkurang dengan sebab
melakukan dosa ataupun maksiat. Ini sepakat di kalangan ulama Ahlussunnah wal Jamaah. Kata Imam Syafi'i rahimahullah, sepakat di kalangan ulama Ahlussunnah wal Jamaah menyatakan iman itu boleh bertambah dan juga dia boleh berkurang. Itu yang pertama. Yang kedua, kita daripada sudut aspek sekarang ini, kalau kita pergi lebih jauh lagi, dia bukan hanya daripada sudut iman itu menguji kita, teguhnya iman kita hanya sekadar sudut amalan, daripada sudut perbuatan, tapi juga daripada sudut fikiran kita. Yang ini yang dipanggil dalam istilahnya ghazwatul fikr, maksudnya serangan terhadap pemikiran. Kalau dulu kita ada daripada sudut qadariyahnya, mu'tazilahnya, syiahnya dan sebagainya, tapi pada hari ini kita tengok dia lebih meluas lagi, daripada sudut liberalnya, daripada sudut pluralisme agama, daripada sudut kita kata ajaran sesat, daripada sudut yang pelbagai melalui pelbagai channel, pelbagai keadaan, ada dalam bentuk hiburan yang melampau dan sebagainya. Maka semua ini termasuk pada serangan pemikiran yang mana para alim ulama tegaskan kepada kita supaya kita berhati-hati daripada sudut ini. Itu yang kedua. Yang ketiga pula, iman juga berkaitan dengan dosa dan juga maksiat. Jadi dosa dengan maksiat ni dia beri kesan kepada iman kita dan akhirnya dia boleh menjadikan iman kita ni di tahap mana. Itu sebagai ukuran yang asal, yang awal yang kita dapat daripada apa itu persoalan iman, dan dia merangkumi semua perkara yang insya-Allah kita akan detail ataupun kita bincangkan sekejap lagi insya-Allah. Baik, tiga perkara yang Ustaz sentuh. Iman itu berkait dengan tiga perkara. Boleh bertambah, boleh berkurang. Dan apa yang berlaku juga zaman sekarang dan mungkin akan lebih besar cabarannya, iaitu ia juga boleh berkait terhadap pemikiran kita. Kemudian yang ketiga, ia juga boleh dikaitkan dengan dosa terhadap maksiat. Itu boleh menyebabkan iman kita juga menjadi berkurang. Cumanya Ustaz, kenapa penting kita kuatkan iman kita sehari-hari? Baik, kita faham daripada sudut asasnya iman ni telah pun ada dalam hati kita. Jadi iman ni setakat mana, sebesar mana, seteguh mana, maka pada waktu itu dalam amalan perbuatan harian kita ni kita kena tahu bahawa iman ni pertama sekali nak masuk syurga adalah dengan iman kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kerana iman ni dititik tolak kepada apa yang ada dalam kehidupan, apa ada dalam hati kita. Sebab tu dalam hadis sahih riwayat Imam Al-Bukhari dan juga Imam Muslim, dan selain daripada ulama-ulama hadis yang saya sebutkan tadi, mereka menyatakan bahawa tidak akan masuk syurga orang-orang yang mana ataupun akan masuk syurga yang mana dalam hati dia itu ada sebesar iman, zarah sebesar iman. Jadi iman ni merupakan peranan penting untuk manusia masuk ke dalam syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Itu yang pertama. Yang kedua, iman ini diberi kesan daripada sudut apa? Daripada sudut pengamalan kita ni nak buktikan kita ni ada iman ataupun tidak. Sebagai contoh, amalan-amalan yang mana boleh, dia sebenarnya iman ni ada cabang-cabang dia. Jadi cabang-cabang iman ni melengkapkan kita untuk apa yang kita panggil sebagai daripada sudut asasnya memberi kesan kepada perkara-perkara yang berkaitan dengan kehidupan kita. Sebagai contoh, mengikuti jenazah. Sebagai contohnya lagi, kita kata mencintai Ansar. Jadi mencintai Ansar adalah sebahagian daripada iman, kerana Nabi sayang Ansar, orang-orang Ansar. Dan kemudian juga berkait rapat juga dengan mencintai Nabi SAW, dan juga berkait rapat dengan keadaan kita mencintai saudara kita, menjaga lidah kita seperti mana kita menjaga amalan kita ataupun diri kita yang kita benci kepada perkara-perkara maksiat dan sebagainya. Itu juga berkait rapat dengan keimanan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ini juzuk-juzuk kepada iman. Dan kemudian juga yang ketiga, kita akan lihat kita ni ibadah kita macam mana. Adakah bermalasan dalam ibadah? Ataupun kita kata 2 jam tanyalah ustaz. Aduh. Kita boleh check kat situ. Kita boleh check kat situ. Kita boleh check koreksi diri kita. Kita boleh tengok sejauh mana kita punya rasa kekuatan iman kita untuk kita nak tambahkan ilmu, untuk kita nak amalkan ibadah dengan ilmu yang kita dapat. Maka sudah tentu dia adalah penting, sangat penting dalam kehidupan kita. Dan ia bertitik tolak juga dengan apa? Dengan akidah yang menyempurnakan kehidupan kita. Salah satu juzuknya adalah keimanan kita kepada 6 perkara yang disebutkan dalam hadis Nabi SAW. Sallallahu alaihi wasallam, itu yang disebut sebagai rukun iman tu Ustaz. Bila sebut tentang Ustaz sebutkan tadi, iaitu masuk syurga dengan iman, teringat pula saya pada kata-kata Allahyarham Tan Sri P. Ramlee, aku mati dalam iman, katanya. Okey Ustaz, ada satu soalan yang kita nak bawakan juga untuk kita sama-sama bincangkan daripada AYB Ahmad. Okey, di Facebook kita ni katanya, Assalamualaikum Ustaz, da'i serta kru yang bertugas. Waalaikumsalam. Ini tentang syarat ni. Apakah syarat-syarat untuk memastikan iman seseorang Muslim itu sah? Sah atau tidak? Sebelum hendak teguhkan dan mantapkan iman, seseorang itu kena pastikan imannya sah terlebih dahulu. Macam mana nak sahkan tu, syarat-syaratnya tu?
Baik, bismillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Sebelum kita pergi pada topik sahnya iman tu, akidah dulu kena sempurna. Yeah. Kerana akidah ni cerita besar dia. Besarlah. Akidah ni adalah kita panggil gambaran umum dalam setiap jiwa yang ada di kalangan manusia. Kemudian daripada akidah tu kita ada yang dipanggil sebagai iman. Iman ini adakah di akidah, adakah akidah itu iman? Sebenarnya iman sebahagian juzuk daripada akidah. Kerana akidah lebih umum. Dan bila kita sebut tentang iman juga, di sana ada tauhid. Dan tauhid ini fokusnya adalah kepada mengenal Allah, macam mana tahu sifat-sifat Allah dan segala perkara yang berkaitan dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi iman tu duduknya di tengah-tengah. Di sana ada akidah, di sana ada iman dan juga ada tauhid kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi bila kita sebut tentang iman, maka perkara pertama adalah akidah mesti betul. Akidah mesti betul. Maksudnya akidah ni apa? Semua perkara-perkara yang merangkumi ketaatan pada Allah, berkaitan dengan ibadah, berkaitan dengan ihsan, berkaitan dengan akhlak, maka semua terangkum dalam isu yang berkaitan dengan akidah. Maka syarat-syarat yang kita nak pastikan iman kita betul, pertama akidah kena betul dulu. Itu yang pertama. Yang kedua, daripada sudut keimanan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala juga, dia mesti dengan ilmu. Jadi ilmu ini yang kita dapat tahu itu iman ataupun tidak. Itu perkara membatalkan iman ataupun tidak. Itu perkara yang boleh membatalkan kita punya perbuatan-perbuatan yang bersangkut paut dengan agama ataupun tidak. Maka sebab tu dengan ilmu, dengan syarat-syarat dengan ilmu, sebab tu Allah Subhanahu Wa Taala sebut apa? Fa'lam annahu la ilaha illallah. Maka kamu hendaklah ketahui bahawa tidak ada Tuhan yang layak disembah melainkan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi mesti dengan ilmu dulu. Dan kemudian juga yang ketiga, selepas mana kita ada betul tauhid kita, betul akidah kita, dan kemudian kita dengan ilmu, dan yang ketiga daripada sudut pengamalan dalam hati dan jiwa kita itu sendiri. Jadi dia ibarat macam pokok lah. Kita tanam satu pokok, tiba-tiba tak berbuah. Kan? Jadi buah tu sebenarnya dia iman. Buah tu adalah keimanan kita pada Allah. Jadi tak ada nilai, pokok kita ada tapi iman tu tidak ada. Maka dengan sebab itulah iman itu dibuktikan dengan amal dan perbuatan. Al-Imam Bukhari rahimahullah, beliau tanya kepada 1000 orang. Ni guru-guru beliau lah. Bila beliau tanya dan beliau menyatakan apa maksud iman? Iman adalah perbuatan dan juga percakapan dan juga niat dia kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi satu orang mungkin beramal, tapi niatnya di situ dia perbincangan. Satu orang mungkin dalam keadaan ibadahnya sempurna tapi mulutnya tak habis-habis memaki orang. Jadi di situ telah terpancar satu perkara yang kita nampak, yang ketiga tadi, isu amalan kita, perbuatan kita akan menzahirkan iman kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Maka di situ dia punya titik tolak perbincangan. Jadi mesti ada akidahnya, mesti ada imannya dan mesti ada tauhidnya kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Baik Ustaz, Allah Subhanahu Wa Taala pernah dan telah menyatakan dalam Al-Quran bagaimana gambaran orang yang beriman itu. Jadi izinkan saya untuk membaca ayat ini. Firman Allah dalam surah Al-Anfal ayat yang kedua, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu zadatuhum imana wa 'ala rabbihim yatawakkalun. Yang bermaksud sesungguhnya orang yang beriman itu ialah mereka yang disebut nama Allah, gementarlah hati mereka, bergetarlah hati mereka. Dan apabila dibacakan kepada mereka ayat-ayatnya, yakni firman Allah, menjadikan mereka bertambah iman dan kepada Tuhan jualah mereka berserah. Bagaimana konsep gementarnya hati itu? Sila. Baik, bismillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Kalau kita merujuk kitab tafsir seperti mana yang dikarang oleh Syekh Abdul Rahman bin Nasir Sa'di, Syekh Dr. Wahbah Zuhaili, Syekh Dr. Sulaiman Al-Ashqar dan sebagainya, bila mereka menafsirkan ayat ini, antara perkaranya bukti satu orang beriman itu mereka segera, bila bergetar hati itu maksudnya apa dia? Mereka bersegera seolah-olah dapat isyarat. Allah. Untuk apa? Untuk melakukan dan mempertingkatkan amal ibadah mereka kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi bila dengar ayat Allah ni kita baca dan kita renung dan tadabbur, tapi ada setengah orang dia dengar dan dia menangis sebab imam menangis. Jadi itu juga merupakan salah satu daripada caranya lah kan. Cuma daripada sudut asasnya kita melihat bahawa ayat itu sendiri memberi kesan kepada kita. Sudut apa? Daripada sudut spiritual kita, daripada sudut kekuatan kita nak lakukan amal ibadah, daripada sudut juga kita bertawakal sebenar-benarnya amal itu ikhlas kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi itu yang dimaksudkan dengan yang bergetar hati kita tu. Hati tu bukan bergetar maksudnya ada vibrate ke apa. Getar di situ maksudnya adalah apa? Bersegera, bersungguh untuk melakukan amal ibadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Macam inilah. Contohnya di azan kita kata Allahu Akbar, Allahu Akbar, terus kita bersiap-siap. Kita rasa macam itu adalah sahutan panggilan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Bila mana kita dengar perkataan orang kata jom buat baik, kita jom buat baik ni. Bila kita dengar je nampak orang dia orang cerita tentang ayat sedekah, kita kena bersedekah.
kita sendiri Maksudnya terus ada kesan di terus situ. ada kesan. Itu yang maksud bergetar hati dan mentadabur ayat-ayat Allah dan kemudian bertawakal kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ini kesan sifat apa? Sifat yang mana dalam hati mereka telah pun teguh imannya kepada Allah Subhanahu Wa Taala, tidak lihat, tidak bermalasan dalam melakukan apa yang dituntut oleh Allah dalam ayat-ayat Al-Quran ataupun hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik, itu dia bergetar. Bukan bergetar tu vibrate yang tidak. Bergetar di sudut ada kesan terhadap diri seseorang itu apabila dibacakan ayat-ayat Allah. Okey Ustaz, Sar Rasid di Facebook. Beliau bertanyakan soalan ini. Assalamualaikum Ustaz dan Da'i. Waalaikumsalam. Apabila seseorang mempunyai tasdiq dengan hati, iaitu membenarkan dengan hati, berikrar dengan lisan dan beramal dengan rukun iman dan rukun Islam, adakah dia sudah menepati ciri-ciri insan yang teguh imannya? Adakah cukup dah teguh dah tu? Kemudian andaikan 3 ciri di atas, jika salah satunya tiada dalam dirinya, adakah status Islamnya bertukar kepada fasik, munafik atau kafir? Dia dah percaya iman, kemudian dia beriman dengan Allah, tapi solatnya tidak. Masalah juga tu. Silakan Ustaz. Bismillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Ada hadis yang diriwayatkan daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam riwayat Imam Ahmad, walaupun hadis ni statusnya lemah, akan tetapi sebahagian para ulama memakai maksudnya adalah benar. Itulah kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, la yastaqimu imanu abdi hatta yastaqima lisanu hatta yastaqina qalbah atau qalbu, yang bermaksud tidak istiqamah satu orang itu yang dipanggil sebagai satu orang hamba yang beriman selagi mana tidak istiqamah hatinya. Kemudian Nabi SAW meneruskan, dan tidak istiqamah la yastaqimu qalbuhu, dan tidaklah istiqamah ataupun tetap hatinya sehinggalah istiqamah lisannya. Jadi maksudnya ada kaitan hati dan juga ada kaitan juga dengan apa yang kita panggil sebagai lidah dia ataupun perbuatan dia. Jadi kalau kita sebut daripada hadis ini, kita akan nampak kesimpulannya bahawa pada rukun iman dan rukun Islam itu sangat berkait rapat. Seperti mana yang disebutkan tadi. Sebab iman dia benda dalam hati. Dan dibuktikan dengan amalan itu yang dipanggil rukun Islam, yang solatnya, puasa, zakat, haji dan pecahan daripada amal perbuatan yang dilakukan itu. Dan Nabi SAW juga peringatkan kepada kita tentang keadaan manusia ini, dia ada iman dia itu kadang-kadang turun, kadang-kadang naik. Sebagai contoh dalam hadis riwayat Imam Al-Bukhari, kata Nabi SAW, la yazni azani hina yazni wa huwa mu'min. Tidaklah satu orang itu bila mana dia berzina, ketika mana nak berzina tu sampai keseruan dalam hati dia sebagai satu orang yang beriman kepada Allah dan ditinggalkan perbuatan itu. Maksudnya mungkin terlintas, nak mencuri, nak minum arak, nak berzina dan sebagainya, tapi dengan sebab ciri-ciri iman itu ada dalam hati kehidupan manusia itu, dia tinggalkan perbuatan itu kerana iman kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan ini Nabi ingatkan kita dalam banyak tempat supaya dalam kehidupan manusia ini dia ada keadaan-keadaan tertentu yang menjadikan iman itu bukan sekadar cakap, bukan hanya sekadar apa yang ada dalam buku, dalam kitab, tapi dibuktikan dengan amal perbuatan. Dan kesannya bila mana meninggalkan salah satunya, katalah contoh kita kata dia ni dalam hati macam nilah, ada lidah tapi tak beramal. Jadi apakah kesan dia? Di sini kalau kita tengok, adakah dia kata munafik tadi, adakah dikatakan kafir dan sebagainya, dia terpulang kepada jiwa dan juga pembentukan yang ada dalam hati kita. Kalau contohnya kita kata solat ni bukti iman. Sebab apa? Dalam Al-Quran Allah sebut dalam surah Al-Baqarah ketika mana para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in, mereka ini dalam keadaan dulu kan kiblat lain, dan kemudian selepas itu bila bertukar arah kiblat, ada sahabat ni yang rasa macam mana kawan kita dulu yang solat kiblat tukar. Jadi Allah turunkan ayat wa kana Allahu la yudhi'a imanakum, dan Allah tidak akan mensia-siakan iman mereka. Maksudnya apa? Solat mereka. Jadi perbuatan itu lihat pada dia. Ada kata boleh jadi munafik dengan sebab apa? Dia bersimpur dalam jiwa hati dia bukan kerana Allah. Dan dibuat zahirkan. Dan yang kedua juga daripada sudut boleh jadi kufur dengan sebab mengingkari kewajipan solat sebagai contoh, dan boleh jadi fasik ataupun munafik dengan sebab-sebab yang ada di dalam perkara yang berkaitan dengan iman itu. Baik, itu dia kalau sengaja Ustaz ya. Betul. Okey Ustaz, kadang-kadang kita lagi diuji iman kita, terutamanya apabila dalam situasi sekarang, iaitu situasi kita berhadapan dengan wabak COVID-19. Jadi sama-samalah kita terus patuh kepada pematuhan prosedur operasi standard supaya kita terus berikhtiar untuk lawan dan menang satu hari nanti ke atas COVID-19 insya-Allah. Dan bila sebut tentang COVID-19 ni, tentang kaitannya dengan iman, kejap lagi saya nak tanyakan sesuatu. Cuma je kepada anda semua, kita akan rehat seketika. Nantikan selepas ini, tanyalah Ustaz, biar tahu, jangan keliru.
اللهم إني أعوذ بك من البرص والجنون والجذام ومن سيء الأسقام. Tak kira di mana sahaja anda berada, terima kasih kerana terus jadikan Tanyalah Ustaz Biar Tahu Jangan Keliru sebagai pilihan anda untuk anda tonton pagi ini. Dan Alhamdulillah kita masih bicarakan tentang seteguh mana imanku, topik akidah kita bersama dengan yang berbahagia Ustaz Mustafa Muhammad Suki. Baiklah, sedikit untuk sama-sama kita bawakan kepada anda satu soalan yang mungkin daripada pemanggil kita di talian. Jadi kita terus saja. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, dengan siapa kami bercakap? Saya Sufina Yusof daripada Tanjung Karang nak ajukan soalan Ustaz ya. Baik, silakan Puan Sufina. Ya, Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ustaz, boleh tak Ustaz tolong terangkan apakah perkara-perkara yang merosakkan iman kita Ustaz? Dan lagi Ustaz, kadang orang dah okey dah solat, dah semuanya okey Ustaz, tapi dalam masa yang sama tu Ustaz, dia ada sifat-sifat yang keji Ustaz. Macam mana cara nak hilangkan daripada hati kita ni yang sentiasa beribadat tapi ada sifat keji. Dan satu lagi Ustaz, yang sini ya Ustaz ya. Kalau kita ni, betul ke Ustaz, kalau kita ni beramal, beribadat, lepas tu memang syaitan memang tak akan duduk diam Ustaz. Dia akan datang di setiap penjuru kan Ustaz kan. Bagaimana caranya ataupun doa-doa supaya kita terhindar daripada yang demikian Ustaz. Okey, baik. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada 3 soalan tu. Jadi mungkin Ustaz boleh jawabkanlah. Yang pertama, apakah antara perkara yang rosakkan iman, yang boleh rosakkan iman kita? Kemudian yang kedua, solat tapi ada sifat keji lagi. Apa ceritanya tu? Kemudian yang ketiga, betul ke kalau kita ibadat, ini dia, syaitan akan datang mengganggu dari segenap penjuru. Silakan Ustaz. Baik, bismillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Terima kasih pada puan yang memanggil tadi. Dan jawapannya ada pada soalan yang kedua dan ketiga. Senang noh. Jadi maksudnya daripada sudut apakah perkara yang boleh membatalkan iman kita ataupun perkara yang merosakkan iman kita. Yang kedua tadi sebut antaranya adalah percakapan kita. Yang ketiga tadi persoalan itu adalah berkaitan dengan gangguan dan hasutan syaitan. Baik, tapi saya nak pergi detail kan. Jadi yang pertama tadi kalau kita sebutkan apakah perkara yang merosakkan iman, dia sebenarnya banyak cabang-cabang dia dan perkara yang boleh merosakkan iman. Dan dalam kadang-kadang tu yang kita tak sedar bahawa iman kita telah pun rosak. Jadi daripada sudut asalnya, pertama sekali kita dah pergi bahas tadi, iman mencakupi 3 perkara bahawa berkaitan dengan apa yang ada dalam hati kita. So hati kita ni dia ada berbagai sifat. Jadi antara benda yang merosakkan adalah apa? Kita rasa berburuk sangka, kita rasa dengan keadaan yang Allah Subhanahu Wa Taala tak bantu kita, khusus macam musim Covid ni. Jadi bila berkaitan dengan Covid ni, kadang-kadang aku ni macam-macam dah buat online, buat itu, buat ini dan sebagainya, tapi susah juga. Orang tak beli, kemudian macam-macam cerita. Itu kalau meniaga dan sebagainya. Jadi itu juga antara perkara yang kita persoal terhadap apa yang Allah Subhanahu Wa Taala telah tetapkan untuk kita. Dalam hadis yang walaupun hadisnya dhaif, lemah, akan tetapi ia memberi kesan dan maknanya betul. Apa dia? Iaitulah Nabi SAW dikatakan bersabda bahawa Nabi menyatakan bahawa al-fakru yahdi ilal kufur, iaitulah orang yang fakir ini boleh memberikan kesan kepada kekufuran. Maksudnya dia akan mempersoalkan kenapa begitu begini dan sebagainya. Itu daripada sudut hati kita yang boleh rosak dengan sebab mempersoalkan apa yang Allah telah kurniakan kepada kita. Kemudian yang kedua, dia boleh rosak dengan sebab lidah kita. Jadi lidah kita ni kadang-kadang sebagai contoh, kita kata aku ni bukan ada iman pun. Contohnya kan, aku ni bukan gini-gini pun, saya ni bukan begini-gini pun. So kita kata, nak tengok konteks dia kata tu apa. Kalau dia kata contohnya maksud dia tawaduk kepada Allah, itu cerita lain lah. Tapi kalau dia kata tu dengan sebab dia tu rasa seolah-olah tak nak beriman, seolah-olah tak nak menyahut apa yang Allah Subhanahu Wa Taala telah sebutkan tadi, dan dia pun berakui bahawa dia tu sentiasa nak berkurang je iman dia. Sebab tu Allah sebut dalam surah Al-Baqarah, surah An-Nisa ayat 137, innal ladzina amanu thumma kafaru thumma amanu thumma kafaru thumma zdadu kufra. Yang bermaksud sesungguhnya ada orang yang mana dia dalam keadaan beriman kepada
Allah, kemudian dia kufur. Kemudian dia beriman lagi, kemudian dia kufur, kemudian bertambahlah kekufurannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa i'azubillah. Kata Imam Tabari, ayat ni kepada orang-orang Yahudi yang mana mereka beriman pada Allah kemudian kufur. Kemudian tersangat kufur bila mana tentang kedatangan Nabi SAW, mereka tak percaya. Jadi kita kata dengan perbuatan, dengan lidah kita kena hati-hati kerana dia boleh merosakkan dengan sebab kita menyatakan perkara-perkara yang berkaitan dengan iman. Itu yang kedua. Yang ketiga, dengan apa yang ada daripada sudut perbuatan kita. So kita percaya kita iman pada Allah tapi tak buat pun, tak solat, tak puasa, tak zakat, tak haji, itu antara perkara yang boleh merosakkan iman. Sebab tu saya sebutkan tadi, Al-Imam Bukhari rahimahullah bila mana cerita tentang kitab iman, cerita tentang keadaan orang beriman, beliau kaitkan iman itu dengan Islam. Islam itu dengan iman. Jadi dia tak ada beza sebenarnya daripada sudut istilah yang dimaksudkan oleh Al-Imam Bukhari ketika membahaskan tentang berkaitan dengan iman dan juga Islam itu sendiri. Jadi hati-hati. Maksudnya tiga perkara ni kena jaga. Sudut hati kita, sudut lidah kita dan juga sudut perbuatan kita, kerana benda tu boleh merosakkan dan juga menghilangkan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, isu yang kedua tadi, solat tapi cakap ataupun perbuatan-perbuatan yang keji. Okey, maksudnya adalah dia tidak benar-benar mendirikan solat. Kerana solat ini dia bukan hanya sekadar Allahu Akbar berdiri. Mendirikan solat ni maksud, sebab tu Allah Subhanahu wa taala dalam Quran guna mendirikan solat. Allah tak guna menunaikan zakat ataupun menunaikan solat. Jadi apakah maksud wa aqimus solah, mendirikan solat? Maksud mendirikan dengan sebenar-benarnya rukun dan syaratnya, mendirikan sebenar-benar dengan khusyuk dan tawaduk, tadhallul. Tadhallul ni maksud tunduk dan patuh kepada Allah Subhanahu wa taala, dan juga daripada sudut apa lagi? Daripada sudut segala perkara yang berkaitan dengan solat. Maksud solat, makna dalam solat, zikir-zikir yang kita bacakan itu. Kalau yang itu kita belum lagi betul-betul benar-benar, maka sebab tu kita tak ada kesan dalam solat tu. Dalam diri. Dalam diri. Tapi ada pula orang kata kalau macam tu tak payah solat lah. Ada juga orang cakap macam tu. Tak, bukan itu maksud dia. Maksudnya di sini perbincangan dia adalah solat tu hidupan kita nak bagi kesan dengan sebab kita mendirikan solat. Jadi sebab tu kita kena faham maksud solat, walaupun kita dah buat daripada akhir balik lagi. Tapi kadang-kadang maksud rabbighfirli warhamni wajibni wafa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'fu anni. Apa maksud dia? Saya pun tak tahulah Ustaz. Jadi masalah lah. Dia kena faham lah. Dia kena faham lah apa yang dia minta, apa yang dia doa pada Allah Subhanahu wa taala. Maka khusyuk dan juga berkaitan dengan tazalul, syarat-syarat rukun dan syarat baru dipanggil sebagai mendirikan solat. Kalau diterbuat juga, dia solat dah, jaga betul dah, dia dapat dah apa kemanisan dalam solat itu, tapi terbuat, maka itu adalah ujian yang Allah bagikan kepada dia. Sebab tu Allah sebut dalam surah Al-Ankabut ayat yang kedua, ahasiban nas ayyatruku ayyaqulu amanna wa hum la yuftanun. Yang bermaksud, adakah manusia menyangka yang mereka ini telah pun hanya berkata aku telah beriman, sedangkan mereka ini tidak diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Kata Imam Ibn Abbas, ayat ni turun kepada para sahabat yang mana mereka diuji dengan keimanan. Contohnya siapa? Saidina Bilal. Contohnya siapa? Yasir, keluarga Yasir, Ali Yasir dan sebagainya. Sebab nak tahu mereka iman ke tak, kena uji. Jadi dengan sebab ujian itulah menjadikan teguhnya mereka iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kemudian persoalan yang ketiga tadi, isu yang berkaitan dengan syaitan. Syaitan ni sebenarnya, sebab tu antara jihad yang besar, kata Syekh Dr. Yusuf Qaradawi dan juga Syekh Al-Imam Ibn Qayyim dan sebagainya, iaitulah jihad melawan syaitan. Jadi jihad lawan syaitan ni ada macam-macam jenis. Ada syaitan yang jaga kita ataupun ganggu kita waktu masuk dalam bilik air. Namanya khubuth wal khaba'ith. Syaitan jantan dan juga syaitan betina. Ada syaitan yang jaga, yang bukan jaga, maksudnya yang ganggu kita waktu solat. Namanya adalah khanzab. Khanzab ni bila kita dah Allahu Akbar, dia start datang. Dia datang. Time kita iqamat, dia lari. Dalam hadis dalam riwayat Imam Muslim sebut dia lari dengan terkentuk-kentuk dia. Time iqamat pun dia lari lagi. Tapi bila mana kita dah start Allahu Akbar, dia datang pada kita dan dia kacau daripada pelbagai sudut. Allahu Akbar, malam ni makan apa? Kunci kereta letak kat mana? Jadi semua tu akan datang dan memberikan kita, akhirnya hilang fokus kita kepada salat daripada sudut kita sendiri dan juga gangguan daripada syaitan. Dan ada syaitan waktu kita ambil wuduk. Dalam riwayat Abu Daud, walaupun hadis ni statusnya lemah, akan tetapi dia ganggu kita daripada sudut apa? 3 kali ke 2 kali jadi? Kan? Basuh muka ke belum? Dia akan datangkan was-was penyakit tu, namanya lahwan. Lahwan. Jadi syaitan ni ada nama-nama dia dan memang fungsi dia untuk masuk manusia. Dan apa cara kaedah untuk kita berlindung pada dia? Nabi ingatkan kepada kita ialah ta'awuz kepada Allah Subhanahu wa taala. Bila kita ada rasa diganggu, bila mana kita ni ada rasa, kita baca a'udzubillahi samil alim minasyaitonir rajim, ataupun kita baca a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ini merupakan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam dan Nabi suruh kita praktikkan benda ni kerana dia boleh melindungi kita daripada syaitan. Tu pertama. Yang kedua, kita doa pada Allah Subhanahu wa taala
doa yang kita selalu amalkan iaitu apa dia? Kita selalu doa berkenaan dengan Rabb ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Wahai Tuhan yang bolak-balikkan hati, tetapkan hati kita dalam agama. Kita amalkan doa tu. Kena amalkan. Amalkan. Jangan sekadar kita baca dan kita tampal. Kita amal dan kita doakan, kita faham maksud apa Tuhan membolak-balikkan hati dan akhirnya bagi kita teguh di atas agama. Baik, itu dia jawapan yang subhanallah padat dan menjawab daripada Ustaz. Cumanya Ustaz, saya suka untuk kita kaitkan dengan situasi COVID-19 di Malaysia. Cumanya mungkin saya boleh kongsikan juga statistik yang dikeluarkan oleh Kementerian Kesihatan Malaysia semalam, di mana kes baharu 869 kes dan ini adalah kes yang tertinggi, kes baharu, dan jumlah kes kematian baharu pula semalam adalah 4 kes kematian dan kes sembuh alhamdulillah 302 kes alhamdulillah. Cumanya Ustaz, bila sebut tentang COVID-19 yang semalam adalah kes yang begitu banyak, 869 kes ni, ramailah, macam-macamlah situasi berkait dengan iman ni. Ada yang makin dekat dengan Allah, itu alhamdulillah. Ada yang makin jauh, bahkan mempersoalkan itu dan ini sehinggakan imannya makin berkurang dan berkurang dan berkurang, tiada usaha untuk kembali menguatkan imannya. Apakah ujian dalam berbentuk kesakitan wabak yang melanda ini juga adalah untuk menguji iman kita, Ustaz? Baik, bismillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Ada hadis riwayat daripada Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu dalam riwayat Al-Imam Ahmad dan juga Imam Tirmizi menyatakan bahawa Sa'ad bin Abi Waqqas dia tanya pada Nabi sallallahu alaihi wasallam, ayyun nasi asyaddud bala? Siapakah manusia yang paling teruk kena ujian? Kemudian kata Nabi SAW, Nabi SAW bersabda, al-anbiya, iaitulah para nabi. Kemudian juga summa amsal fa amsal, dan kemudian orang yang sama sepertinya dan juga yang sama sepertinya. Dan kemudian hadis ini kata Nabi SAW, Nabi sambung, Nabi menyatakan bahawa orang itu akan diuji keimanan dia, keteguhan dia berdasarkan agama dia dan kekuatan dia. Satu. Kemudian juga dia juga akan diberikan kadarnya. Kalau dia lemah imannya, dia tu tidak kuat imannya, maka dia juga akan diuji tapi dengan sekadar apa yang Allah Subhanahu Wa Taala hendak daripada ujian itu kepada dia. Jadi maksudnya semua manusia ni dia akan diuji dengan pelbagai bentuk, dengan pelbagai keadaan, dan kemudian dia tu berdasarkan apa yang dia mampu. Sebab tu kita selalu doa dalam surah Baqarah ayat 286. Kita selalu baca tapi kita tak faham. Itu masalah dia kan. Masalahnya. Iaitulah Allah Subhanahu Wa Taala nyatakan kepada kita pada Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Ya Allah, Tuhan kami, janganlah Engkau hukum kami kalau kami terlupa ataupun kami tersilap. Dan kemudian kalau kita tengok tu, bawah sekali tu kita minta apa pada Allah? Wa'fu anna, ya Allah, maafkanlah kami. Waghfir lana, ampunkanlah kami. Kemudian juga kita sebut warhamna, rahmatilah kami. Maksudnya daripada ujian, daripada segala perkara yang kita nak tu, akhirnya kita nak pengampunan Allah. Kita nak Allah kita kata maafkan kita, dan kita nak Allah rahmati kita. Itu sebab ujian-ujian yang Allah bagi kepada kita tu dengan tujuan yang sedemikian, dan akhirnya akan membuahkan kesan iman kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab tu kaitan iman kita dengan ujian ni sebenarnya dia sangat rapat. Dan sebab tu Allah Subhanahu Wa Taala dalam Quran dan dalam hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam peringatkan tentang kita bahawa ujian ni dalam pelbagai bentuk, dan akhirnya kesannya adalah iman kita, adakah dia bertambah ataupun berkurang, ataupun dia statik ataupun sebenarnya bagaimana. Maka semua tu akan memberi kesan kepada keimanan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Maksudnya Ustaz, barang siapa yang imannya kuat menjadi bentenglah untuk segala ujian yang Allah berikan ini. Benar. Jadi dia akan jadi benteng dan akan berikan kesan bahawa dia tidak tembus dengan ujian itu. Maksudnya apa? Dia tidak akan terkesan dengan ujian itu daripada sudut apa? Daripada sudut dia itu akan terus beriman, terus juga dalam keadaan melakukan amal ibadah ketaatan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Baik, mungkin juga Ustaz kita nak bawakan jugalah kepada para penonton. Allah Subhanahu Wa Taala menyatakan la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak akan memberatkan, membebankan, menguji seseorang itu melainkan ketika diuji itu mengikut kemampuan dirinya, Ustaz, ya. Itu dia, subhanallah, sebagai satu perkara yang dapat mempositifkan diri kita. Dan Ustaz, soalan daripada Rahizah di Facebook ini, katanya, Assalamualaikum Ustaz Mustafa Maksuki. Waalaikumsalam. Da'i Hadari. Waalaikumsalam. Dan juga semualah penerbit program dan kru. Bagaimanakah caranya untuk kita menerapkan nilai-nilai keimanan, keyakinan dan ketakwaan kepada saudara-saudara baru yang hendak mengenal Islam dari sudut iman dan takwa,
perspektif kehidupan moden pada masa kini. Ni Kak Zah dari Cenor Pahang. Masalah juga iman macam mana orang baru masuk Islam ni. Silakan Ustaz. Baik, bismillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Betul, maksudnya akidah tu kena ada, iman itu kena ada, tauhid itu ada, dan pemahaman terhadap Islam ataupun kalimat la ilaha illallah Muhammadar Rasulullah itu kena diterapkan kepada non-muslim. Cuma kaedah pembelajaran pengajian yang kita nak terapkan itu janganlah dia jadi satu perkara yang amat sukar. Kita nak kena faham tu sampai berbulan-bulan. Padahal sebenarnya kalau ikut iman, akidah ni, tauhid ni memang kita sering kena belajar. Tapi untuk pemahaman yang sekadar ni perlu untuk dia tu sebagai satu orang muslim yang baru kita kata dalam istilahnya baru memeluk agama Islam lah. Pertama sekali jangan kita susah-susahkan dia. Sebab tu dalam hadis Nabi SAW menyatakan bahawa dengan keadaan itu dalam riwayat Imam Al-Bukhari, Nabi SAW basyiru wala tunaffiru. Sampaikanlah berita gembira, jangan kamu takut-takutkan mereka. Berita gembira sini maksudnya apa? Mudahkan apa itu tauhid, kita beriman pada Allah Subhanahu Wa Taala, apa isbat dan nafi. Isbat tu maksud menetapkan Allah sebagai Tuhan untuk disembah, dan kemudian nafi menafikan selain Tuhan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Faham ke tak? Faham, insya-Allah. Jadi itu asal daripada sudutnya. Maksudnya permudahkan dia. Kemudian yang kedua, kita bagi metod ataupun cara itu terus kepada praktikal. Dan praktikal di sini bermaksud apa dia? Itulah dalil akli, dalil naqli. Naqli ni maksudnya apa ada dalam Quran dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang akli ni kita praktikal terus bagi dia nampak. Sebagai contoh kita kata Allah Maha berkuasa. So apa yang nak nampak dia, kita pun bagi tahu dia. Contohnya dalam surah Ar-Rahman Allah menyatakan wa bainahuma barzakhul la yabghiyan. Dan di antara kedua sungai dan laut itu ada seolah ada benteng. Maksudnya dia pun boleh faham maksudnya apa? Ikan laut tak masuk dalam sungai, ikan sungai tak masuk dalam laut. Kalau masuk pening kepala dia. Ni air masin, ni air tawar. Tak boleh hidup. Tak boleh. Jadi terus kita dapat terapkan apa yang kita ada tu dalam sudut akidah, kita tanam keimanan dia dengan apa yang nampak di hadapan dia. Sebagai contoh kita kata lagi tentang haiwan. Kenapa Allah kata sebagai contohnya wa khuliqal insanu dha'ifa. Kenapa manusia jadikan lemah? Kita sebut tengok lemah. Tengok haiwan burung kalau menetas contohnya kan. Bila menetas tu 3 hari seminggu dah boleh terbang. Kita nak kena merangkak dululah, nak kena naik kursi macam-macam lagi kan. Setahun baru boleh berjalan. Jadi di situ menunjukkan bahawa manusia lemah kerana Allah telah buktikan tentang perkara yang disebutkan dalam Quran. Jadi maksudnya kita kena cari perkara-perkara yang buktikan dalam Quran yang akhirnya memberikan praktikal kepada kita supaya kita nampak bahawa akidah itu apa, iman itu apa, dan perkara-perkara yang berkaitan. Sebagai contoh lagi, kita sebut cinta Nabi sallallahu alaihi wasallam. So kita kait dengan kehidupan sebut hubun Nabi, cinta Nabi. Bila sebut cinta Nabi ni, cinta yang macam mana? Adakah cinta macam anak kita? Cinta pada isteri kita, ataupun sebenarnya satu cinta martabat yang tinggi dipanggil sebagai hubbu imani ataupun hubbu syar'i. Cinta yang berlandaskan syarak dan juga berdasarkan iman kepada, bukan cinta awet ke, bukanlah. Bukan. Maksudnya kita nak letak Nabi itu secara syar'i macam mana. Jadi itu perlukan kepada satu perkara yang kita belajar, kita faham, dan akhirnya kita faham daripada sudut apa, pembentukan satu orang Muslim yang baru masuk Islam tu dia mudah faham. Maksud kita mudahkan dan juga terus praktikal kepada dalil akli yang merujuk dia nampak di depan mata dia. Baik Ustaz, tadi Ustaz sebut, ala-ala Ustaz sebut bagaimana cinta kepada Nabi SAW juga akan meningkatkan iman kita. Nak tahu macam mana? Kejap lagi kita kongsikan. Terus setia bersama dengan kami dalam Tanyalah Ustaz. Biar tahu, jangan keliru. Kembali selepas ini. Para penonton sekalian, setiap hari kami bawakan topik yang berbeza-beza dan kita bawakan para ilmuwan ataupun para ustaz, para asatizah yang berlainan latar belakang. Namun tujuannya dan objektifnya sama, kita nak bawakan pemahaman dan juga satu penyelesaian terhadap isu-isu ataupun permasalahan yang kita hadapi setiap hari. Dan hari ini, alhamdulillah kita bawakan satu topik yang sangat istimewa. Seteguh mana imanku? Satu persoalan yang sebenarnya sentiasa membelenggu dalam diri kita. Dan Ustaz Mustafa Muhammad Suki masih lagi bersama dengan kita. Cumanya Ustaz, sebelum kita nak bawakan satu soalan berkaitan dengan wanita ni. Saya kan pejuang wanita. Boy, sempat lagi tu. Cumanya Ustaz, bila berkait rapat dengan situasi
kita sebagai umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kadang tu kita dah tahu dah kita ni umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tapi sekadar cakap, tidak pada perbuatan. Bahkan bila disebutkan sunnah, bulan Ramadan je nampak sunnahnya, bulan lain tak nampak sunnah tu. Jadi punahlah. Cumanya Ustaz, bagaimana cinta kepada Nabi SAW sebenarnya dapat meningkatkan iman kita? Bismillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Titik tolak dia kita kena refer kepada para sahabat. Macam mana pengamalan mereka, cinta mereka terhadap Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebab tu saya teringat satu kisah yang diriwayatkan daripada kitab Mustadrak Al-Hakim, satu hadis ketika mana Abu Quhafah, iaitu Abu Quhafah ni adalah ayah kepada Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Dia datang jumpa Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam keadaan beruban. Maksudnya rambut dia sangat putih. Masya-Allah. Datang tu dengan tujuan satu je, nak masuk Islam. Jadi pada waktu ketika bai'ah kepada Nabi, tangan dia tu nak bai'ah masuk Islam itu, dan kemudian Saidina Abu Bakar menangis, Nabi pun menangis. Kan? Dan kemudian Nabi SAW tanya kepada Saidina Abu Bakar, Saidina Abu Bakar tanya pada Nabi SAW, kenapa kamu menangis? Dan kemudian pada waktu kata Saidina Abu Bakar radhiyallahu anhu, Nabi tanya pada Saidina Abu Bakar, Saidina Abu Bakar menyatakan, la an takuna yada ammika fi makani yadayhi wa yastaslim wa yuqarrin da'alak ahabbu ilayya mimma ayyakun. Yang bermaksud, kalaulah yang bai'ah tangan tu adalah bapa saudara kamu Abu Talib, yang itu lebih mengembirakan hati kamu dan menjadikan jiwa mata kamu tenang, itu lebih aku cintai daripada bapa aku sendiri masuk Islam. Nampak dia punya kehebatan tu. Maksudnya Saidina Abu Bakar ni macam tak kisah ayah dia masuk Islam. Yang penting dia nak cinta Nabi tu, sayang Nabi tu, kalau boleh biarlah bapa saudara Nabi Abu Talib tu sendiri yang masuk Islam kerana ada kaitan dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu merupakan bukti cinta pada sahabat radhiyallahu anhu ajmain. Saidina Umar Khattab dalam riwayat Imam Muslim, ketika mana Saidina Umar tengah dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, Saidina Umar kata, wahai Rasulullah, aku cinta kamu, aku sayang kamu, tetapi diri aku sayang juga. Kan ada juga cinta diri tu. Kemudian kata Nabi SAW dalam hadis riwayat Imam Muslim tu, kalau macam tu hai Umar, itu belum cukup lagi. Kerana ada lagi jiwa tu, kamu lagi lebih, maksudnya diri kamu lebih kamu cintai daripada aku sendiri. Kemudian Sayyidina Umar kata, wahai Rasulullah, aku cinta kamu saja, tak ada siapa lagi yang aku cintai. Nabi kata apa? Al-ana ya Umar, sekarang baru betul Umar. Maksudnya nak sampai cinta kita tahap sayang Nabi SAW itu, dia memerlukan pengorbanan, dia memerlukan kepada kesungguhan dan memerlukan kepada ilmu yang benar-benar hakikat daripada Quran dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi nak sampai kepada cinta tu, sebab benda ni kalau sebut cinta pada Rasulullah seorang je yang dapat, tak. Sebab bila sebut cinta pada Rasulullah, boleh usaha. Jadi satu benda yang macam kita sebut malam Lailatul Qadar kan. Itu qadar ni untuk semua. So siapa yang usaha, siapa yang faham, siapa yang betul-betul ibadat, dia akan dapat. Bukan maksud Lailatul Qadar ustaz je dapat. Kadang-kadang ustaz pun tak dapat, tidur contohnya kan. Jadi perkara ni kita kena faham, maksud semua orang boleh dapat iman cinta, tapi dia kena faham step dan caranya, dan akhirnya daripada sebab cinta itulah memberi kesan kepada apa yang ada dengan bukti kehidupan dia sebagai satu orang yang beriman kepada Nabi, kepada Allah kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi kena faham betul-betul tu apa hakikat cinta, macam mana lembaran para sahabat cinta pada Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan para ulama yang betul-betul berjuang hakikat sebenarnya dalam ibadah mereka, dalam ketaatan mereka kepada apa yang diperintah oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. So bila sebut sunnah tadi kan, jadi bila sebut sunnah ni apa yang datang pada seluruh apa yang datang pada Nabi sallallahu alaihi wasallam, macam mana kita nak amal perbuatan itu. Sunnah dalam konteks yang kita faham adalah contohnya apa, kalau kita buat dapat pahala, tak buat tinggal tak ada apa lah kan. Jadi macam mana kita nak pastikan kita sentiasa berpahala? Kita letak ada satu poin yang ni saya suka sebut, apa dia? Agar ini berpahala. Contoh kita kerja, agar kerja berpahala. Macam mana kita nak buat? Kan? Mana tu? Main bola contoh kan? Agar main bola berpahala. So benda ni bila kita kait dengan pahala, berkaitan dengan ganjaran akhirat, berkaitan dengan iman, maka dia akan beri kesan setiap perbuatan kehidupan kita akan beri sana pahala di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Itu dia, sekadar bukan lafaz ya, tetapi ialah lebih daripada itu Ustaz ya. Itu yang cinta yang hakiki, cinta yang sebenar. Dan termasuklah dalam kita sehari-hari banyakkan lakukan sunnah Nabi SAW. Itulah cinta juga kepada Nabi SAW. Okey Ustaz, tadi kita ada bagi satu clue lah berkaitan dengan wanita ni. Ni permasalahan wanita, tapi lelaki pun kena tahu juga. WhatsApp daripada sahabat kita ni katanya, Assalamualaikum Ustaz Zadai. Waalaikumsalam. Sebagai seorang wanita, ada hari, ni yang tanya soalan ni wanita lah. Ada hari yang istimewa iaitu ABC.
Allah bagi cuti. Saya ingin bertanya, bagaimana cara untuk meningkatkan iman dalam keadaan ABC tu? Yalah Ustaz, nak solat tak boleh baca Quran, macam mana tak boleh pegang? Kemudian yang kedua, dan sabar adalah sebahagian daripada iman. Wanita yang ABC ni kadang mood swing. Ni lain macam Ustaz. Jadi rimau singa semua. Dan kadang-kadang tak dapat bersabar. Adakah wanita itu dikira tidak beriman ataupun dimaafkan sebab hormon yang tidak menentu? Jadi sebagai seorang suami kena tahu ni macam mana Ustaz? Baik, bismillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Satu persoalan yang sangat baik. Soalan ini pernah diajukan kepada Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha dalam riwayat Imam Al-Bukhari ketika mana Sayyidatina Aisyah didatangi oleh satu orang wanita daripada Hururiyah. Hururiyah ni maksud satu tempat yang mana dia ni suka soal banyak. Dia suka tanya banyak. Banyak tanya. Dia panggil Hururiyah. Baik, kemudian kata Nabi SAW, Sayyidatina Aisyah meriwayatkan, kunna nu'mar biqada'is salah wala biqada'is saum, atau kama qala Nabi SAW. Kami diperintahkan untuk menggantikan salat. Dan kami diperintahkan untuk menggantikan puasa, biqada'is saum, diperintahkan untuk menggantikan puasa. Kami tidak diperintahkan untuk menggantikan solat. Ketika mana? Ketika ABC tadi tu. Ketika ABC tu diperintahkan ganti puasa. Kenapa tak ganti solat? Kemudian pada waktu tu wanita tadi dia tanya, kenapa solat pun tak ganti juga? Kenapa kena puasa je yang ganti? Jadi Sayyidatina Aisyah terus tanya, al-hurriyati anti, kamu ni daripada hurriyah ya? Maksud kamu ni banyak tanya ni. Maksudnya Allah Subhanahu Wa Taala bila bagi cuti tadi, Allah bagi cuti kan, maka dia merujuk kepada apa? Bila kita taat dalam cuti kita tu, kita tak solat, kita tak puasa, kita tak buat ibadah-ibadah yang dalam keadaan kita secara zahirnya tak boleh buat sebab kita dalam keadaan junub contohnya, dalam keadaan kita haid ataupun nifas pada waktu itu, maka sebenarnya yang kita tak buat tu pahala. Ramai orang apa benda nak buat waktu haid, apa benda nak buat waktu nifas, sebenarnya yang tak buat tu pahala. Sebab kalau dia solat, dosa dia. Betul. Nampak dekat situ. Maksudnya Nabi bagi satu, kita Sayyidatina Aisyah tanya kepada wanita tu untuk bagi satu ilmu psikologi supaya dia ni faham yang Allah perintah jangan buat tu maksudnya pahala kat situ. Walaupun dia rasa solat lebih baik, puasa lebih baik. Jadi tak buat apa-apa pun tak pahala. buat apa-apa pun pahala kerana mentaati perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Itu kelebihan bagi wanita yang Allah bagi di ABC. Itu daripada satu sudut. Yang kedua, apakah amalan-amalan? Kalau katalah contoh dia nak buat juga. Boleh tak nak buat? Ada amalan-amalan tentu yang dia boleh buat. Doa dia boleh berdoa. Doa. Antara perkara yang orang selalu risau, macam mana wanita lelaki je pada malam itu qada, i'tikaf. Wanita ni, kami ni yang ABC ni macam mana? Apa yang kami nak buat? Jadi ini tidak adil. Ini diskriminasi dalam Islam. Contoh kan. Ada orang tak berhati kan. Sebenarnya kita ni, pertama kita taat perintah Allah tadi dapat pahala dah sebab kita tak buat. Yang kedua tadi kita kata amalan-amalan yang boleh kita buat ni banyak. Contoh doa. Doa ni tidak pernah tertutup untuk sesiapa pun. Itu satu. Yang kedua, ada zikir-zikir pagi dan petang yang sentiasa kita amalkan. Hatta ayat Quran kata Imam Nawawi rahimahullah dalam Majmu' Syarah Muhadzab, hatta ayat Quran yang berbentuk zikir. La yukallifullahu nafsan. Kita tadabbur. Kita ingat apa Allah sebut la yukallifullahu nafsan. Kita tadabbur. Buka kitab tafsir. Tafsir tak ada masalah. Tak ada masalah. Bahasa Melayu ke dan sebagainya. Jadi kita memahami itu adalah sebahagian pada pahala untuk kita meningkatkan iman. Contoh kita akan baca contoh bismillahilladzi la yadurru ma'ismi syai'un fil ard wala fis sama' wa samiul alim. Apa yang kita nak faham daripada zikir itu dalam konteks kita sekarang? Kita baca, kita tengok, akhirnya kita akan faham. Maka yang tu yang disebut bergetar hati tadi tu. Baca Quran kita faham. Maksud bukan baca Quran buka mazhab. Baca Quran tu apa yang kita ingat dalam kepala kita, kita amalkan, maka pada waktu itu kita akan memahami apa yang dimaksud. Dan cerita tentang hormon tak stabil tadi. Adakah dimaafkan? Adakah dimaafkan? Tengok pada keadaan tertentu. Cuma dalam keadaan kita hormon tak stabil, janganlah sampai kita mengucapkan perkara-perkara yang kufur. Janganlah sampai iman kita kata tak sabar apa semua tu. Janganlah sampai suami dikaratenya. Ya, betul kan. Jangan sampai anaknya keluar contohnya kan. Ditendangnya kan. Jadi itu semua perkara yang mana betul saya tak nafikan, ada waktu dia senggugutnya, ada waktu dia sakitnya dan sebagainya, hormon tak stabil ataupun dalam keadaan hamil dan sebagainya, maka semua itu pertama dia kena sabarlah. Yang kedua daripada sudut asasnya dia pastikan bahawa dia tidak buat perkara yang Allah larang. Kalau marah emosi tu biasa. Keadaan tu biasa. Kerana Nabi SAW juga pernah marah. Nabi juga kadang-kadang pernah emosi pada keadaan-keadaan tertentu. Tapi bukan semua keadaan. Cuma jangan baran. Jangan baran. Jangan mengeluarkan perkataan yang tak sepatutnya dan perkara-perkara yang diharamkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Okey Ustaz, kita nak bawakan pemanggil tadi yang ketika ini. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Da'i dan Ustaz. Okey, saya Ismail. Okey, Baik. soalan saya begini tanya Ustaz. Silakan. Apakah ciri-ciri seteguh mana imanku boleh menguatkan iman seseorang yang sentiasa terpelihara Allah Subhanahu Wa Taala?
Okey, soalan yang kedua tanya, apakah perkara-perkara yang mesti dinilai pada diri kita supaya memastikan akidah dan iman ini benar-benar di landasan jalan-jalan yang diredai Allah? Itu je. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Haji Ismail dari Sungai Buloh. Ustaz dari Sungai Buloh. Tapi tanyanya satu Malaysia tahu. Okey, gurau-gurau ya. Okey, cumanya Ustaz, betul juga soalan daripada Haji Ismail ni. Macam mana ciri-ciri iman terpelihara tu? Kemudian perkara yang perlu dinilai dalam iman kita untuk menentukan iman kita. Silakan Ustaz. Baik, bismillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Kita kena faham daripada sudut asas iman terpelihara ni, dia boleh berkaitan dengan ibadah ataupun perbuatan kita. Pertama sekali, kalau kita buat dosa, kita terjatuh dalam dosa, kita cepat nak kembali kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Itu maksudnya iman kita terpelihara. Sebab manusia ni ada waktu dia buat dosa. Dan bila waktu dia buat dosa, dia teringat dia nak kembali kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan dia kembali sebenar-benar kepada Allah, tapi kadang-kadang dia jatuh balik. Maka pada waktu itu bukti bahawa dia ada iman di dalam hati dia yang hakikat yang dipanggil sebagai iman itu. Itu pertama. Yang kedua, bila dia bermalasan dalam ibadah, dia malas dalam ibadah, kemudian dia bila doa tu rasa tak khusyuk, bila melakukan amal ibadah tu rasa macam biasa-biasa saja dan sebagainya, maka dia kembali untuk membarui iman dia. Apa maksud baru iman ni? Kata Nabi SAW dalam hadis riwayat pada Abu Hurairah, walaupun hadis ini tidak sahih, tapi akan tetapi pengamalan dia itu dipakai oleh para ulama. Apa dia? Kata Nabi SAW, jaddidu imanakum, perbaharuilah iman kamu. Jadi sahabat ni tanya, macam mana wahai Rasulullah nak baru iman ni? Kira macam nak renew macam mana kan? Macam mana nak buat baru? Kata Nabi SAW, akthiru min qawli la ilaha illallah. Perbanyakkan kamu mengucapkan ataupun baru la ilaha illallah. Maksudnya apa? Faham balik apa itu kalimat la ilaha illallah. Apakah perkara yang mensyirikkan Allah? Apakah perkara yang mentauhidkan Allah? Apa yang rahsia yang terkandung syarat dan rukun pada kalimat la ilaha illallah? Dia kena faham balik tentang perkara itu. Jadi itu bila mana keadaan bermalasan dalam ibadah dan juga rasa macam tak tenang, tak fokus dalam ibadah. Yang ketiga, iaitulah sifat bakhil. Sebab tu dalam hadis yang sahih kata Nabi SAW, bakhil dan juga dengan pemurah takkan bersatu dalam hati manusia. Takkan. Jadi dia satu orang bakhil, satu orang pemurah. Pelik tu kan. Jadi Nabi SAW sebutkan tentang maksudnya dia iman dan juga itu dia beri kesan kepada iman. Maksudnya satu orang yang mana bila dalam keadaan nampak di sini dia orang susah, orang payah dan keadaan yang orang dia boleh tolonglah, maka pada waktu itu dia bantu, dia tolong. Maksudnya itu boleh memberikan dia itu ada ciri-ciri keimanan. Tapi kalau tengok orang susah, tabung lalu, orang susah lalu, keluarga susah, adik-beradik susah, dia buat tak tahu. Dia buat tak apa, biar mereka susah, bukan saya susah. Macam tu kan. Jadi sebenarnya akhirnya akan beri kesan pada iman. Itu daripada sudut sebenarnya nampak remeh je tentang sedekah tu, tentang bantuan tu, tapi sebenarnya beri kesan kepada keimanan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala berdasarkan hadis yang kita sebutkan tadi. Maksudnya tengok pada amal ibadah kita, ada tak ciri kemalasan? Ada ciri kita macam malas nak buat ibadah? Adakah ciri malas kita nak bersedekah dan sebagainya? Maka yang tu kalau cepat kita baiki, maka itu membuktikan kita ada iman kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Baik, itu persoalan yang pertama. Soalan kedua tadi saya dah lupa dah. Apa maksudnya? Perkara yang perlu dinilai Ustaz. Okey. Perkara yang kita perlu nilai dalam jiwa, dalam hati kita ni, kita akan lihat daripada sudut apa? Pertama, daripada sudut banyak mana dah kita ni yang sentiasa bermunajat meminta keampunan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Itu kita kena tengok tu. Hari-hari tu kita kena tengok. Sebelum tidur tu jangan check berapa simpan bulanan ni. Bulan ni berapa aku simpan kan? Berapa keuntungan. Check juga iman kita macam mana hari ni. Hari ni apa amal yang aku buat. Maksudnya diri kita, sebab tu orang dulu dia ada buku dia panggil Maratibul Amal. Maksudnya tertib amal. Hari ni dah buat apa? Ada checklist lah tu. Ada checklist. Kalau itu ada dalam kehidupan kita, kita buat checklist. Ambil satu buku dalam telefon pun tak apa. Isnin Selasa ni apa yang kita dah buat? Contohnya hari ni Ahad, apakah amalan yang baik? Contoh, dengar tanyalah ustaz. Satu amalan yang baik dah pagi ni. Kan, alhamdulillah. Kemudian juga lepas ni kita buat apa? Contohnya pergi kedai beli makanan, belanja kawan-kawan. Tak banyak pun RM10 je. Nasi lemak 2 bungkus contohnya. Itu semua amalan yang kita kena tik. Itu beri kita semangat. Bukan riak ya? Bukan riak. Kita bukan nak bagi tahu orang. Bukan nak bagi tahu dai-dai. Jangan bukan upload kat Facebook. Bukan. Maksudnya kita sendiri, amalan kita tahu apa yang kita buat, kita listkan. Itu juga antara perkara yang boleh menjadikan insya-Allah iman kita teguh kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab apa? Kita akan buat. Takkan kita nak kata semalam sekian 5, 10. Hari ni takkan 2. Mesti nak lebih. Jadi itu yang kita nak tingkatkan dalam amal perbuatan kita. Okey Ustaz, kejap lagi saya nak tanyakan kepada Ustaz berkaitan dengan cabaran dalam diri lagi kuat daripada cabaran luar. Apa tu?
Kalau nak tahu soalannya, nantikan selepas ini. Tanyalah Ustaz, biar tahu jangan keliru. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna na'udzu bika minal barasi wal jununi wal judhami wa min sayyi'il asqam. Ya Allah, kami berlindung padamu daripada penyakit sopak, gila, kusta dan penyakit-penyakit yang berbahaya. Tak kira di mana sahaja anda berada, terima kasih kerana terus setia bersama dengan kami dalam Tanyalah Ustaz, biar tahu jangan keliru. Baiklah, sebelum kita nak sambung perbincangan kita, saya mohon kepada anda semua yang sedang menonton secara langsung di Facebook juga, anda boleh kongsikan live ini, siaran langsung ini kepada semua. InsyaAllah kongsikan di Facebook anda supaya ramai menonton dan dapat jawapan. Kita pun dapat pahala juga tahu. Sama-sama dapat jawapan tentang topik perbincangan kita hari ini, seteguh mana imanku. Topik akidah kita bersama dengan yang berbahagia Ustaz Mustafa Muhammad Suki. Baiklah Ustaz, sebelum kita rehat tadi, sempatlah saya tanyakan bagi satu clue, mungkin soalan ini juga mewakili para penonton dan juga diri saya sendirilah. Cabaran sebenarnya di luar itu tidak sangat Ustaz. Sebagai contoh, kena marah dengan bos, okey lagi. Aksiden, okey lagi. Duit tak cukup bulan ni. Merangkak nak tunggu gaji kan. Pun tak apa, dilalui segala onak dan duri. Tapi cabaran untuk berubah dekat kepada Allah, maksudnya Ustaz, cabaran dalam diri lebih besar berbanding daripada cabaran sekeliling. Macam mana Ustaz, perubahan yang kita sebenarnya patut lakukan menyebabkan kita lalai dan ia menyebabkan punca iman kita tidak teguh? Macam mana dia boleh berlaku Ustaz? Dan bagaimana untuk mengatasinya? Baik, bismillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Dia bertitik tolak kepada khilaf. Khilaf ni maksudnya apa dia? Perbezaan pendapat. Macam mana pula kait dengan khilaf tu? Gini, sebenarnya khilaf ni adalah perbezaan pendapat dengan diri kita sendiri. Saya bawa contoh mudah. Contoh gini kita dah set ways untuk ikut jalan A, B, C. Ya. Tapi bila sampai tu, ikut jalan Z lah kot. Dia pun ikut jalan Z. Maksudnya di sini, kita set tu dah betul dah, tapi akhirnya kita pilih jalan lain ataupun kita tukar keputusan itu di saat-saat akhir. Maksudnya kita dengan diri kita pun kadang-kadang ada masalah. Kan? Maksudnya kita kata kita nak buat macam ni, tiba-tiba, macam ni sebenarnya. Kita nak buat macam ni, tapi kiri sebenarnya. Ataupun kanan sebagainya. Jadi sebenarnya, khilaf, perbezaan dengan diri kita ni memang muncul sejak daripada kehidupan kita awal lagi. Maksudnya imannya bermasalah lebih tu. Maksudnya di sini adalah, dia bukan isu iman tu bermasalah. Isunya adalah kita nak menghandle diri kita tu, bukan handle lah. Maksudnya kita nak menetapkan diri kita tu supaya berada apa yang kita nak dan Quran nak, yang Nabi nak. Bukan sebaliknya. Kalau sebaliknya, maka di situ isu iman timbul. Contohnya ginilah, kita kata iman diri kita, kita nak tahajud qiyamul lail. Tapi hakikat sebenarnya tidur. Jadi kita nampak di situ. Maksudnya kita bermain dengan perasaan jiwa, dengan diri kita nak melakukan amal kebaikan seperti mana disebutkan oleh dai tadi. Maksudnya di sini Allah Subhanahu Wa Taala memang uji manusia dengan diri dia sendiri, dengan nafsu dia, dengan syubhat dia dan sebagainya. Jadi itu membuktikan bahawa akhirnya dia bukan nak berkait dengan iman orang, bukan kaitan iman mak dia, ayah dia, adik dia dan ataupun orang lain, ustaz dia dan sebagainya, tapi diri dia sendiri. Sejauh mana dia nak kembali iman itu sebenarnya kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab tu antara perkara yang sangat penting macam mana kita nak tetap, nak teguh tu, saya teringat satu firman Allah Subhanahu Wa Taala dalam surah Ahqaf ayat yang ke-13 dan juga ke-14. Allah menyatakan, ini penting untuk kita ambil ayat ni sebagai inspirasi kita supaya teguh iman kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Apa dia? Allah menyatakan, innal ladzina qalu rabbunallahu thumma istaqamu fala khaufun alaihim wa lahum yahzanun ulaika ashabul jannah khalidina fiha jazaa'an bima kanu ya'malun. Yang bermaksud iaitulah mereka yang mana menyatakan kami beriman kepada Allah, kami tauhid kepada Allah, maka dengan sebab itu mereka kena istiqamah. Jadi dengan sebab istiqamah iman itu, teguh iman itu, Allah bagi 3 perkara. Ini 3 perkara ni kita kena highlight sama-sama lah. Pertama sekali, dia tidak akan merasa takut. Satu. Yang kedua, dia tidak akan berasa duka cita.
Yang ketiga, dia daripada golongan syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Apa maksud takut tadi ni? Takut di sini bila mana dia itu mempersembahkan amalan dia di sisi Allah Subhanahu Wa Taala, dia tak takut amalan tu. Maksudnya Allah terima ke tak apa semua, memang insya-Allah Allah terima. Dia takkan rasa gusar, takut amalan tak banyak apa semua, tak. Bila disembahkan amalan tu di sisi Allah, Allah akan terima amalan dia dengan sebab apa? Dengan sebab dia istiqamah dan mentauhidkan keimanan dia kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Yang kedua, iaitulah dia tidak duka cita. Apa maksud duka cita sini? Maksud sini, bila manusia dia ada dekat akhirat, dia akan rasa duka cita dengan sebab apa? Dulu dia menyesal dia tak buat banyak amalan dekat dunia. Jadi bila mana dia tu dalam keadaan tak sedih, maksudnya setiap perkara yang ditinggalkan kat dunia dia tak sedih sebab dia dah buat secukup-cukupnya. Dia dah seteguh dengan iman yang sepatutnya dikehendaki. Maka dengan itu, dengan kedua lah, yang ketiga, dia menjadi golongan syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Maksudnya kita letak dalam jiwa kita, dalam hati kita, kita tidak akan takut amalan kita ditolak oleh Allah ataupun disia-siakan di hari akhirat kelak. Yang kedua, kita jangan bersedih dengan apa yang kita tinggalkan dekat dunia ni. Dan yang ketiga, kita tahu, kita minta pada Allah, kita yakin dengan Allah bahawa termasuk dalam golongan ahli syurga dengan apa yang kita kerjakan, yang kita amalkan dalam berbentuk keimanan dan juga amalan-amalan. Adakah Ustaz setuju Ustaz dengan pendapat saya ini, iaitu kalau terdetik di hati kita untuk berubah, jangan ditangguh? Macam mana Ustaz? Betul. Berubah ni dia kalau terdetik, terlintas, satu cerita. Yang kedua, berazam sungguh-sungguh nak berubah. So, kadar terlintas kemudian disertakan dengan azam, maka itu antara perkara yang memberikan pahala. Nak berubah tu pahala dah. Kerana dalam hadis riwayat Imam Al-Bukhari, kata Nabi SAW, sesiapa yang mana dalam hati dia tu dalam keadaan dia nak buat kebaikan, dia terlintas tapi dia sebenarnya dengan azam, maka pada waktu diberi ganjaran pahala. Kemudian kalau dia buat, dia dapat 10, dia dapat 700 dan bertambah-tambah di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. So jangan bertangguh dalam melakukan amal kebaikan. Kenapa saya tanya tu Ustaz? Sebab ada kaitan dengan soalan daripada sahabat kita di WhatsApp ni. Beliau dah bertaubat, tapi itulah ada juga orang yang kutuk-kutuk ni, masalah juga ni. Sahabat kita di WhatsApp katanya, Assalamualaikum Ustaz. Saya dulu mengalami zaman jahiliah. Sehingga melakukan perkara yang sangat dilarang Nabi Muhammad SAW dan Allah Subhanahu Wa Taala. Sekarang baru saya mula bertaubat. Bagaimana saya hendak kuatkan iman saya sekiranya saya dikutuk, dihina, diperli, diaibkan pada orang lain dan macam-macam lagi yang membuatkan saya down ataupun rasa hilang semangat. Ustaz, macam mana tu? Kadang tu, alah macam aku tak tahu je engkau dulu macam mana. Ayat tu selalu diungkapkan Ustaz. Betul. Bismillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Baik, bila sebut tentang perubahan, satu lagi, perubahan tu dia berubah dan dia nak ajak orang lain berubah. Pun sama juga, kena perli juga, kena maki juga, kena aib juga dan sebagainya. Okey, begini saya sebutkan satu firman Allah Subhanahu Wa Taala dalam surah Syura ayat yang ke-15. Kita pegang ni sebab Nabi pernah rasa benda ni. Apa dia? Falidzalika fad'u wastaqim kama umirt wa la tattabi' ahwa'ahum wa qul amantu bima anzalallahu min kitab wa umirtu li'adila bainakum Allahu rabbuna wa rabbukum lana a'maluna wa lakum a'malukum la hujjata bainana wa bainakum Allahu yajma'u bainana wa ilaihil masir. Yang bermaksud, dan ketika mana kamu serukan mereka kepada Tuhan, maksudnya dalam dakwah kita sendiri nak kembali kepada Allah, kepada Tuhan. Kemudian Allah kata apa? Jangan kamu mengikut hawa nafsu mereka. Maksud mereka peli kita, mereka maki kita, mereka sekat kita, mereka aib kita. Jangan kita sama macam mereka. Kita balas balik. Kita balas balik. Kita pun aib mereka, kita letak status Facebook, kita letak tu tak surat khabar contohlah kan. Dan macam-macam lagi. Maka Nabi, Allah pesan pada Nabi, jangan aibkan mereka. Dan kemudian maksudnya kembali semula untuk membalas dengan keburukan itu. Tu satu. Kadang tu dia balas pula buat live dekat Instagram pula. Betul. Tak boleh lah Ustaz. Tak boleh. Kerana dengan membalaskan itu membuktikan kita ni kurang keimanan kita kepada Allah. Tapi kita jangan membalas dengan keburukan. Itu yang pertama. Yang kedua, kita menyatakan bahawa akhir sekali amalan kita ni di sisi Allah, mereka Allah kira, amalan kita pun Allah kira juga. So biarlah mereka dengan amalan mereka, kita dengan amalan kita. Maksudnya kebaikan yang kita buat, mungkin dakwah, mungkin juga perubahan yang kita nak buat tu, kita kena faham bahawa biarkan dia dengan amalan dia, kita tetap teguh dengan amalan kita seperti mana yang kita nak di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Itu yang kedua. Yang ketiga, kita tahu bahawa semua kita ni akan dihimpunkan oleh Allah. Allah akan bangkitkan kita. Allah akan himpunkan kita. Maksudnya, akhirnya kita akan beritahu bahawa Tuhan, dia pun Tuhannya Allah juga. Kita pun Tuhan pun Allah juga.
Jadi dengan sebab Allah Subhanahu Wa Taala kita meyakini itu dan akhirnya kita kembali teguh kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab tu saya sarankan mereka yang rasa down, mereka yang rasa lemah, mereka yang rasa macam tak kuat dengan kehidupan dia, khususnya bila nak berubah, nak bertaubat, ataupun bila berdakwah letak sikit status Facebook yang baik-baik, orang kata kau pun dulu macam tu juga, bukan aku tak kenal, kita dulu sekepala, sekaki kan. Lebat sama-sama. Lebat sama-sama kan. Sabar dulu, kita relax, teruskan amal kebaikan kita tu dan kita ingat tadabburlah ayat surah Syura ni, ayat ke-15 ni, dia sangat memberi inspirasi pada kita untuk berubah di jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab tu saya suka tengok ayat ni, saya suka bandingkan dengan diri saya dan kita akan tengok bahawa macam-macam lah. Orang kata macam tu, orang kata macam ni, dan kadang-kadang dengan keluarga, dengan terlibat dengan kawan-kawan kita, maka akhirnya kita teguh pada ayat tu, kita pegang sungguh-sungguh, kita tahu bahawa Nabi Allah ajarkan kepada kita sedemikian. Maksudnya Ustaz, dengan ilmu juga ia menjadi motivasi kita untuk terus istiqamah dalam perubahan positif kita. Betul. Dengan ilmu. Itu dia, dengan ilmu. Jadi nak tak nak kena banyakkan ilmu. Macam sekarang lah, tonton tanyalah Ustaz biar tahu, jangan keliru. Alhamdulillah. Okey Ustaz, Nurul Hidayah Saifuddin di Facebook katanya, Assalamualaikum Ustaz dan Da'i. Waalaikumsalam. Ni tentang anxiety dan juga depression lah Ustaz. Katanya, adakah jika mempunyai masalah penyakit psikiatrik seperti depresi, anxiety, dikira rendah iman kerana tidak mendapat ketenangan? Penyakit ini banyak memberi kesan kepada memori, emosi dan bertindak di luar kawalan. Manusia juga memandang pesakit psikiatrik ini tidak ada panduan hidup. Bagaimana cara untuk mengukuhkan iman bagi pesakit-pesakit psikiatrik ini? Macam mana Ustaz? Baik, bismillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Pertama sekali, kita bukanlah mengingkari apa yang Allah telah kurniakan pada kita, tapi di sana ada jalan dan caranya. Pertama, kita jumpa pakar dia. Pakar penyakit psikiatrik tu, yang mana kita kena ingat bila jumpa pakar ni, dia bukan gila. Kan ramai orang bila pakar ni, aku bukan gila lagi. Dak. Maksudnya di sini kita nak pastikan betul-betul kita ni dalam keadaan yang terkawal, yang tidak termasuk dalam golongan-golongan yang mungkin terus lost, hilang memori dan sebagainya. So, pertama kita jumpa pakar dia. Jadi pakar tu banyaklah perkara yang kita boleh bincangkan. Itu yang pertama. Yang kedua, daripada sudut tu kita berdosa, contohlah kita hilang kawalan, kita buat semua dan sebagainya. Sebab tu Allah Subhanahu Wa Taala, Nabi SAW ingatkan kita dalam hadis sahih riwayat daripada Ibn Hibban dan juga Daraqutni dan juga Imam Ahmad dan sebagainya, innallaha qad tajawaza an ummati an khata' wa nisyan wa mastukrihu alaih, yang bermaksud Allah telah mengangkat beban mukallaf, maksudnya tidak ada dosa. Bagi mana mereka tu yang mana dia terlupa, kemudian dia tersalah dan juga dia yang dipaksa. Dan kemudian dalam hadis sahih riwayat daripada Imam At-Tirmizi dalam riwayat Imam Muslim, kata Nabi SAW, iaitulah berkenaan dengan 3 golongan yang Allah akan angkat dia penulisannya. Pertama sekali, as-sabi hatta yahtalim, al-majnun hatta yafiq, orang yang gila sehingga dia sedar. Jadi orang yang mana dalam keadaan dia tak sedar, maksudnya bukan dia gila, tapi maksud dalam luar kawalan. Maka kalau tu dia bertindak, dia baling periuk, kena dekat suami contohnya. Kan? Dia baling buruh gigi, kena dekat anak dia contohnya. Kan? Ini dalam keadaan tindakan tak sedar, dalam keadaan penyakit tadi tu. Periuk kena suami Ustaz. Periuk kena suami. Itu pula yang besar pula tu. Allah Akbar. Kan? Jadi dengan keadaan yang sedemikian, Allah Subhanahu Wa Taala telah pun mengangkat penulisan dosa itu. Tapi kalau ulang sekali, sakit bang, 2 kali pula. Kan? 3 kali, itu sengaja. Tak rasa nikmat. Tak rasa nikmat pula. Itu sengaja dan itu diharamkan. Tapi dia tak sedar, luar kawalan, maka Allah maafkan dengan penyakit yang terkena pada dia. Sebab tu dalam perbahasan usul fiqh, dia ada dipanggil sebagai awarid, yang itu dipanggil ahliyah. Awarid ahliyah ni apa dia? Perkara-perkara yang terdedah kepada satu orang mukallaf, yang mana bila dia terkena tu dikira berdosa ataupun tak. Contoh gila, contoh sedang mabuk, contohnya pitam, contohnya dengan keadaan yang hilang kawalan tadi, maka dia dimaafkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Maka orang sekeliling kena bantulah, bagi dia kita peluang, naikkan semangat dia, dan kemudian bacakan amalan-amalan ruqyah yang Nabi SAW ajarkan, di samping berjumpa dengan pakarnya, kedoktoran tadi yang kita sebutkan. Wallahualam. Orang sekeliling kena bantu Ustaz ya. Kena bantu. Itu sangat penting. Terutamanya mungkin sekarang ini kita boleh kaitkan jugalah dengan ramai isteri yang bekerjaya, kadang tu balik ke rumah dalam keadaan tekanan. Jadi si suami kena main peranan. Nampak tu Ustaz ya. Lain pula macam motivasi pula saya ni. Okey Ustaz, kita ada pemanggil talian ketika ini. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Ya, sihat ke Mamu? Ni Mamu Hanifah ni dari Rapura Penang. Ya, Mamu sihat Mamu? Ustaz dan kru-kru semua, dirahmat dunia Allah. Doalah bayarlah penyakit-penyakit ni semua Tuhan ambil balik insya-Allah. Insya-Allah, amin. Okey, silakan Mamu dengan soalan Mamu.
soalan mamu kadang-kadang iman mamu dia naik turun tak? Kadang elok mamu beriman pada Allah. Kadang-kadang tak elok. Kadang-kadang jumpa orang tu elok beriman. Tak ada orang pula iman mamu turun. Mamu pun tak dapat nak ajak dekat anak bini mamu beriman betul-betul dengan Allah. Tapi lagu mana mamu nak buat? Mamu punya keadaan lagu ni. Ini kan mamu nak ajak anak bini, cucu-cucu mamu cuma beriman pada Allah. Yang tu soalan mamu, doa-doa lah. Biar mamu beriman banyak-banyak pada Tuhan. Doa kat mamu. Baik, insya-Allah. Warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu dia Mamu Pening. Mamu kalau tanya soalan memang akan mewakili kita semua sebenarnya. Iman kita ni Ustaz kadang-kadang naik, kadang-kadang turun. Macam Mamu sebut tadi, cantik, indahlah petikannya tu. Kan masa orang tak ada, rendah je iman. Masa orang ada, Allahu Akbar, lain pula semangatnya tu. Bila dengan iman yang naik dan kurang ini, macam mana nak tarik anak bini pula dalam keadaan macam tu, Ustaz? Silakan, Ustaz. Baik, bismillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Betul, semua i'tiqad pegangan Imam Ahmad, Imam Syafi'i, Imam Ibn Battah, Imam Al-Lalikai dan sebagainya menyatakan iman ni memang turun naik. So turun naik di sini memang dia akan jadi sebenarnya sifat tu kepada setiap manusia yang ada, ustaz ke, ustazah ke, semua akan ada melalui perkara itu. Jadi daripada sudut asas kita kena kembali semula kepada macam mana para sahabat radhiyallahu anhu ajma'in handle perkara ni. Dan saya faham tadi Mamu menyebutkan bahawa kadang-kadang ada orang-orang tertentu dengan sahabat-sahabat yang baik dia jadi rasa iman tu naik. Tapi kadang-kadang bila kita seorang semua dia akan jadi turun iman tu. Baik. Jadi asasnya dan kait dengan keluarga lah tadi. Asasnya sini sebenarnya sahabat dah lalui. Namanya Hanzalah. Hanzalah dalam riwayat Imam Muslim ketika mana Nabi SAW duduk dalam majlis Nabi macam kita lah dalam tanyalah ustaz ni. Bila dengar cerita tentang nasihat dan sebagainya, iman tu rasa macam Allahu Akbar, Allah. Bila dah habis nanti pergi pasar ke tak boleh pergi pasar kalau PKPB ni kan. Tapi tempat lain mungkin pergi pasar pergi mana, dia lupa dah semua. Hanzalah pernah melalui perkara itu, Sayyidina Hanzalah. Kemudian dia waktu tu lalu depan Sayyidina Abu Bakar, dia kata, wahai Abu Bakar, aku ni munafik. Dia sini kata dia munafik. Mengaku terus. Kata Sayyidina Abu Bakar, ya Hanzalah, unzur mataku, wahai Hanzalah, kau cakap baik-baik. Kenapa ni? Apa masalah? Dia gini, dia kata, aku ni kalau ada dalam majlis Nabi bersamping dengan orang yang baik, iman ni rasa macam syurga tu depan mata nampak. Allah. Tapi bila mana aku pergi balik dengan anak keluarga, tu kait dengan keluarga, dengan keluarga, dengan kebun-kebun semua, aku lupa seolah-olah macam apa yang Nabi sebut tadi tu seolah-olah hilang. Maka aku ni adakah munafik? Maka Sayyidina Abu Bakar tadi mula-mula dia marah, jangan cakap macam tu. Dia kata, sebenarnya aku macam tu juga. Kan? Jadi bila dalam majlis Nabi tadi aku ingat semua, tapi bila dah balik ni hilang semua ni. Jomlah kita jumpa Nabi, dia kata. Jom jumpa Nabi. Kemudian bila jumpa Nabi SAW, Nabi pun menyata, iman ni begini, kamu ni kalaulah iman sentiasa naik, malaikat akan datang di sisi-sisi jalan akan bersalaman dengan kamu. Kalau iman kita terus naik. Maksudnya sebenarnya iman tu ada turun dan naik, dan macam mana keadaan kita nak handle perkara itu. Sebab tu pertama sekali kita bersama dengan majlis ilmu, dengan orang yang soleh, orang yang baik yang sentiasa mengingatkan kita tentang Allah Subhanahu Wa Taala. Itu yang pertama. Yang kedua juga, cara kita nak mencegah ini, kita sebenarnya dalam masa yang sama kita nak baiki diri kita, kita kena baiki diri orang lain. Macam keluarga. Jangan rasa macam aku kan tak baik lagi. Maksudnya Ustaz, untuk memperbaiki diri juga adalah dengan bantu orang lain untuk memperbaiki diri. Betul. Itu antara caranya. Sebab tu Allah Subhanahu Wa Taala sebut liyazadu imana ma'a imanihim, iaitu bertambahnya iman mereka, bertambahnya iman itu dengan iman-iman mereka. Maksudnya di samping kita sendiri tu, kita nak juga orang lain bertambah. Biar kita teringat satu ayat Allah sebut apa? Lima taquluna ma la taf'alun. Kan? Ciri-ciri orang munafik, dia cakap tapi dia tak buat. Sebenarnya dalam masa yang sama kita buat tapi kadang-kadang tergelincir. Tapi tidaklah menjadikan kita satu penghalangan untuk kita bawa orang lain jadi baik juga. So maksudnya ahli keluarga pun kita boleh teringatkan, walaupun kita kadang-kadang lemah imannya, tapi dengan sebab itu, sebab kita dah bagi tahu, takkan kita tak buat. Maka kita akan meningkatkan balik keimanan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala bukan saja iman Mamu, tapi iman kita semualah orang-orang yang menonton dan juga orang-orang yang beriman meningkat di sisi Allah Subhanahu Wa Taala dengan amal kebaikan dan menjauhi maksiat, insya-Allah. Okey Ustaz, saya suka untuk bawakan apa yang saya nak tanyakan ini juga sebagai perbincangan kita. Sebab apa? Ini juga sentiasa kita hadapi sehari-hari. Iman juga boleh dikuatkan dengan sedekah ataupun berkongsi nikmat Allah kepada orang lain. Iman yang hebat ialah orang yang sentiasa bersyukur dengan pemberian Allah.
Malahan bersedekah itu sebagai kunci untuk memurahkan rezeki. Itu iman yang terbaiklah kalau sentiasa sedar perkara itu. Masalahnya macam mana nak bina perkara macam ni Ustaz? Cumanya Ustaz, bila nak dapat jawapan ni bukan sekarang lah. Kita nak kongsikan jawapan ni kejap lagi. Jadi kepada anda semua, kita tutup dahulu di TV3 dan ada sambungannya di TV9 selepas ini. Nak tahu jawapan tadi? Tunggu selepas ini. Kita lihat seketika Ustaz ya. InsyaAllah. Kembali lagi selepas ini. Tanyalah Ustaz, biar tahu jangan keliru. Alhamdulillah, segala jawapan kini dihuraikan dalam Tanyalah Ustaz, biar tahu jangan keliru. Dan Alhamdulillah kembali kita bersiaran secara langsung hari ini. Kita bincangkan topik kita, seteguh mana imanku, bersama dengan yang berbahagia Ustaz Mustafa Muhammad Suki. Baiklah para penonton sekalian, terus patuh kepada pematuhan operasi standard supaya kita terus berjaga-jaga dan berikhtiar dalam melawan COVID-19. Dan insya-Allah itu juga tanda kuatnya iman kita. Itu dia, berikhtiar. Cumanya Ustaz, Alhamdulillah tadi kita telah rehat seketika dan sebelum tu saya telah nyatakan satu soalan, dan soalan ni sebenarnya ramai yang nak tahu Ustaz. Ramai yang menyangka untuk menguatkan iman itu adalah dengan solat ataupun di atas tikar sejadah saja, sedangkan sedekah dan berzakat itu juga adalah salah satu cara bersyukur dan dapat menguatkan iman kita. Selain ia adalah kunci untuk memperbanyakkan rezeki. Jadi Ustaz, bagaimana untuk memupuk sifat tidak kikir ataupun tidak qadaqut macam haji bakhil? Dan sebenarnya apa kelebihan orang yang membayar zakat dan bersedekah itu sendiri? Silakan Ustaz. Baik, bismillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Bila sebut tentang sedekah ni ataupun kita panggil sebagai belanja, belanja ni boleh jadi belanja untuk kita, boleh jadi belanja untuk orang. Jadi itu juga dipanggil sebagai sedekah. Sebab tu Allah sebut dalam surah Furqan ayat yang ke-67, Allah menyatakan walladzina idza anfaqu lam yusrifu wa lam yaqturu wa kana baina dzalika qawama. Yang bermaksud Allah Subhanahu Wa Taala menyatakan, dan mereka yang mana menginfakkan hartanya dan dengan sebab itu ataupun membelanjakan hartanya, dengan sebab itu dia tidak dalam keadaan yang israf, berlebih-lebihan, dalam masa yang sama dia tidak pula bakhil, tidak pula kedekut, maka di antara kedua-dua itu adalah seimbang. Jadi seimbang sini maksudnya untuk dia pun ada, untuk dia bersedekah juga ada. Pun ada. Dan di sini disebutkan dalam hadis sahih riwayat Imam Ahmad, kata Nabi SAW ketika mana sahabat tanya, ya Rasulullah, kami nak infak pada siapa? Siapa yang lebih utama? Kemudian kata Nabi SAW, infak kepada keluarga kamu dan juga kaum kerabat kamu. Jadi maksudnya bukan tak boleh kita derma ataupun infak kepada orang lain, akan tetapi ahli keluarga kita yang paling terdekat itu paling utama. Kenapa? Silaturahim, bukti kita kekeluargaan, pertalian darah yang menunjukkan kita ada iman, yang menunjukkan kita ni ada keteguhan iman daripada sudut apa? Mengeluarkan harta kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan Allah sebut maksudnya perniagaan yang tak pernah rugi. Ini perkara yang sangat penting. Dalam surah Saf Allah menyatakan dalam ayat yang ke-10 dan juga 11, iaitu Allah menyatakan ya ayyuhallazina amanu hal adullukum ala tijarah tunjikum min adabin alim. Wahai orang beriman, hendakkah aku tunjuk pada kamu satu perniagaan? Perniagaan yang memang untung betul. Keuntungan dia boleh selamat daripada neraka. Kan, selamat daripada azab yang pedih. Jadi Allah nak bagi kita ni, Allah offer pada kita. Kalau kita lah contoh dai, jom kita berniaga, saya ada modal berapa banyak, adalah juta-juta kan, contoh kan. Dai akan suka. Maksudnya offer tu memang satu benda yang kita nak. Tapi Allah kata bukan sebab kamu nak itu, bukan sebab ni, tapi selamat daripada azab yang pedih. Apa dia? Tu'minuna billah, kamu beriman pada Allah, wa tujahiduna fi sabil, tu'minuna billahi wa rasuli, iman kepada Allah dan Rasul. Kan kait dengan iman tu. Betul. Iman pada Allah dan Rasul satu benda yang tingkat yang paling tinggi. Kemudian kamu wa tujahiduna fi sabilillah, kamu berjihad di jalan Allah Subhanahu Wa Taala dengan apa? Dengan diri kamu, dan juga bi amwalikum wa anfusikum, dengan harta kamu dan juga dengan diri kamu. Itu adalah lebih baik
jika kamu mengetahui. Maksudnya daripada ayat ni Allah offer kepada kita, Allah beri kepada kita supaya kita faham bahawa harta kita ni rupanya boleh meningkatkan keimanan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala dengan sebab kita menginfakkan di jalan Allah. Dan infak di sini maksudnya apa yang kita mampu. Bukan kita kata berapa ni 50% daripada gaji bulanan kita nak infak. Kalau itu kita mampu tak ada masalah. Kalau gaji kita banyak. Tapi kalau gaji kita cukup-cukup makan dan sebagainya, sekurang-kurangnya adalah dalam bulan tu kita sisipkan, kita letakkan kepada mungkin masjid, mungkin orang tertentu dan sebagainya. Ini boleh menambahkan, melengkapkan keimanan kita kepada Allah dengan kita menginfakkan harta kita di jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Mungkin boleh jadi persatuan, mungkin boleh jadi NGO, mungkin boleh jadi masjid, surau dan sebagainya. Kita letakkan list dan itu memberikan insya-Allah meningkatkan keimanan kita kepada Allah. Kerana kita ingat, sebab tu Syekh Dr. Yusuf Qaradawi dalam sebuah kitab beliau isu dengan harta, dengan akhlak, dengan pengurusan ekonomi, beliau selalu membincangkan tentang al-malu malullah. Apa dia? Harta ni adalah harta Allah. Allah bagi kita pinjam sekejap, Allah nak tengok kita guna harta ni macam mana? Ke arah mana? Ke arah mana? Jadi dengan sebab tu kita kena faham Allah bagi harta kita. Baik. Jadi why not kita akan bagi juga. Kenapa tak kita bagi juga kepada orang lain daripada sudut tu. Bahkan itu juga boleh menambahkan, meneguhkan keimanan kita pada Allah. Bukan sekadar solat, bukan sekadar puasa, tetapi juga duit rupanya boleh meningkatkan iman kita pada Allah ataupun tidak. Ataupun kita tidak terlibat dengan perkara-perkara yang haram. Kan dengan apa-apalah skema ke, ponzi ke, apa-apa yang ada kan. Kita tak terlibat dengan perkara tu. Menghalang diri kita. Isu semasa. Maka menunjukkan kita juga menghalang diri kita daripada apa? Mengurangkan iman kita kerana kita menahan diri daripada perkara-perkara yang diharamkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Itu perkara yang sangat penting. Dengan pengurusan duit kita boleh meningkatkan keimanan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dalam pendapatan kita ada juga hak orang lain, Ustaz ya. Betul. Itu sangat penting untuk kita sama-sama berpegang. Janganlah kita fikir apa yang aku dapat ni buat apa aku nak kongsi. Jangan kedekut ya. Okey, Umilia di Facebook, Umilia Zamrina Usman katanya, Assalamualaikum Ustaz dan Da'i. Waalaikumsalam. Soalan saya, bagaimana caranya untuk mendapat halawatul iman? Makcik tanya, halawatul iman tu apa? Kemanisan iman dengan sebenarnya. Silakan Ustaz. Macam mana anda dapat halawatul iman tu? Baik, bismillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Saya teringat dulu masa belajar di luar, dia panggil halawiyat. Halawiyat ni manisan-manisan yang disukai oleh orang Arab. So halawiyat ni jenis-jenis manisan tertentu. Jadi bila sebut halawah iaitulah satu kemanisan iman. Dan manis ni dia tak dapat dirasa dengan lidah. Kalau gula boleh rasa, kalau coklat boleh rasa, tapi lidah kita ataupun hati kita yang dapat merasakan. Jadi antara yang disebut dalam hadis sahih dalam riwayat Imam Al-Bukhari, Nabi SAW menyatakan bahawa thalathunna man kunna fi yajidul halawatul iman atau kama kata Nabi SAW. 3 perkara yang kalau kamu lakukan dia akan memberikan kamu kemanisan iman. Nabi sebut ni adakah 3 saja sebenarnya ataupun dia sebagai punca utama untuk menjadikan satu orang tu mendapat kemanisan iman. Apa dia? Pertama, Nabi SAW menyatakan jadikan Allah dan Rasulnya lebih kamu cintai daripada kedua-duanya. Maksudnya daripada semua apa perkara yang kita ada kat dunia ni, tapi Allah dan Rasul adalah perkara yang lebih kita cinta. Sebab tu bila bahas tentang cinta, kita sebut cinta ni bukan satu sifat yang kita perkara boleh datang tiba-tiba. Cinta adalah satu benda yang perlu dipupuk dan akhirnya akan menatijahkan cinta yang sebenar. Itu saya sebut tadi. Hubbu syar'i, cinta yang syar'i. Hubbu ibani, hubbu kerana iman. Seperti mana yang disebutkan dalam perbahasan ulama-ulama hadis ketika mensyarahkan hadis ni. Maksudnya itu yang pertama. Yang kedua, kita ni bercinta, sayang, suka kepada saudara kita kerana Allah. Maksudnya kita suka satu orang ni kerana Allah, bukan suka sebab dia, bukan suka sebab nak bodek dia, bukan suka sebab nak harta dia, tapi suka dia kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Dengan sifat dia, dengan keadaan dia, kita suka mencintai dia kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Sebabnya gini, kalau kita suka kat mak kita, sayang dekat ayah kita, tiba-tiba meninggal dunia, jadi kita akan rasa gusar, kita akan rasa macam-macam perasaan akan timbul. Tapi bila kita tahu kita cinta sayang tu kerana Allah, kalau Allah ambil dia ni dalam keadaan demikian, mungkin ada pengalaman penonton di luar, meninggalnya saudara mara, meninggalnya anak-anak dan sebagainya, maka kita akan beri kesan pada iman. Sejauh mana kita nak bertahan daripada mengungkapkan takdir Allah Subhanahu Wa Taala ataupun sebenarnya kita nak tetap teguh di atas apa yang telah ditetapkan oleh Allah. Dia berkaitan dengan qada dan qada Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian yang ketiga, iaitulah dia benci diri dia dicampakkan kepada kekufuran ke dalam neraka Allah Subhanahu Wa Taala. Dia tahu kalau buat benda ni dia akan dapat balasan. Buat perkara ni dia akan buat dosa, akan dapat maksiat dan sebagainya, akhirnya memberi kesan kehidupan dia dekat akhirat. Jadi 3 perkara ni kalau serapkan dalam kehidupan kita, dia akan beri buah.
buah keimanan yang sebenar, hakikat sebenar supaya kita mendapat kemanisan iman di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Di samping itu amalan, hati, lidah kita, jiwa kita, kena perasaan jaga. kita kena jaga. Maka yang tu insya-Allah mudah-mudahan akan memberikan kesan kepada kita. Cakap memang mudah, tapi untuk istiqamah, untuk tetap dengan amal iman yang kita maksudkan tadi, dia satu perkara yang amat sukar dan perlu pada mujahadah, bersungguh-sungguh, dan juga kita perlu kepada muraqabah. Muraqabah ni maksudnya apa? Perhatian daripada Allah, sentiasa ingat terhadap perkara yang Allah ingatkan untuk kita. Adakah Ustaz, halawatul iman itu hanya sesetengah orang yang terpilih sahaja boleh dapat ataupun semua orang berpotensi? Baik, secara asasnya semua orang berpotensi. Semua orang berpotensi, insya-Allah. Baiklah Ustaz, kejap lagi saya nak tanyakan tentang bagaimana sesuatu berkaitan dengan iman ini juga dan bagaimana cara untuk menguatkannya. Cumanya kepada anda semua, kalau nak tahu soalan tersebut, nantikan selepas ini. Tanyalah Ustaz, biar tahu, jangan keliru. Walaupun iman itu bertambah dan berkurang, namun ia perlu sentiasa dicari dan selalulah diperkukuh. Dan itulah yang kita bicarakan hari ini. Salah satu cara untuk memperkukuhkan iaitu dengan majlis ilmu. Kita sama-sama bincangkan tentang seteguh mana imanku bersama dengan yang berbahagia Ustaz Mustafa Muhammad Suki. Baiklah Ustaz, bila balik sekarang ni mungkin saya nak tanya kepada Ustaz lah berkaitan dengan iman ni, macam mana nak memperbaharuinya. Cuma kejap lagi Ustaz, kita ada pemanggil talian ketika ini. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dai Hadari dan juga Ustaz Muhammad Mustafa Suki. Saya Umar bin Abdul Majid dari Felda Cini Timur 3 Pekan Pahang. Assalamualaikum Ustaz dan Dai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar Tuan Haji Omar? Alhamdulillah saya sihat. Iman pun okey ya? Ya. Iman pun okey ya? Iman ni kita tak dapat nak ukur lah. Sama ada okey tak okey ni. Okey, silakan. Silakan dengan Jadi soalan. soalan saya begini Ustaz. Sebagaimana Ustaz dah daripada awal tadi saya mengikuti sampailah sekarang ya. Ustaz banyak menerangkan mengenai iman ini. Dia kadang-kadang dia menaik, kadang-kadang dia menurun, semua orang tahu Ustaz. Jadi soalan saya Ustaz, iman kita ni kalau dia naik tu okeylah, tapi masih dia turun ni. Jadi apakah kaedah kita menjaga supaya iman kita ini sentiasa maintain? Tidaklah kalau dia naik tu kata sampai zuhud, dan apabila dia menurun tu Allah, sampai tak dapat apa yang dikatakan sebagai halwamatul iman tadi tu yang kata dai tadi. Jadi semoga apa yang kita harapkan, kalau ada cara-cara kaedah yang terbaik lah. Kalau turun pun tak teruk sangat, dan kalau naik pun kata biarlah seimbang dengan apa yang dikatakan sentiasa maintain supaya kita dapat halwatul iman yang apa yang kita harapkan, semua umat Islam harapkan ini. Itu soalan saya Ustaz dan Dai. Terima kasih banyak Ustaz dan Dai. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Haji Umar dengan soalan beliau, katanya kalau masa iman turun ni bahaya katanya. Jadi macam mana nak istiqamah dengan iman, dan kalau boleh kita upgrade iman, kita sentiasa naikkan iman itu, kalau boleh capai tahap halawatul iman tu. Silakan Ustaz. Baik, bismillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Sebab tu dalam Quran, pertama terima kasih kepada Tuan Haji Omar yang memanggil tadi. Jadi asasnya dalam Quran Allah Subhanahu Wa Taala telah jadikan seimbangnya antara hidup dan mati. Jadi hidup dan mati ni memberi kesan kepada apa? Kepada amal perbuatan kita. Sebab tu Allah sebut dalam surah Al-Mulk ayat yang kedua, alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Dan Allah menyatakan bahawa dan kami telah jadikan mati kamu dan hidup kamu, dan di antara kamu itu kami nak uji.
di antara kamu siapakah yang paling baik amalan mereka. Jadi yang paling baik amalan mereka sini merujuk kepada apa? Bukan hanya sekadar solat, puasa, zakat, haji, tapi merangkumi keikhlasan, kata Imam Fudail bin Iyad, keikhlasan sebenarnya kepada Allah dalam melakukan amal perbuatan itu, dan juga amalan yang paling terbaik yang dipersembahkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jadi dengan kehidupan dan kematian itu memberi pengajaran kepada kita macam mana kita nak tingkatkan keimanan kita, satu. Yang kedua, nak jadi dia tu kalau turun tadi disebutkan, taklah turun sampai kita kata apa, sampai kosong kan, ataupun negatif kan. Jadi iman ini kita faham bahawa dalam jiwa satu orang yang beriman, ada orang Muslim, orang mukmin, maka dia tidak akan sampai ke tahap itu. Itu perkara yang perlu ingatkan sebab dia ada ilmu. Jadi bila ada ilmu, ada siraman ilmu, maka dia tahu ini perkara batal iman, tak boleh buat. Dia tahu, tapi dia cuma lemah iman. Lemah ni daripada konsep apa? Cabang-cabang yang Nabi sebut dalam hadis sahih riwayat Imam Bukhari, ada 60 cabang. 60 cabang tu mungkin 2 je dia buat. Untuk menyempurnakan lagi, contohnya seperti mana kita sebutkan cinta kepada Ansar. Dia pun tak faham apa maksud cinta kepada Ansar, dan sebab tu Nabi SAW sebut hubbu Ansar minal iman. Cinta kepada orang Ansar ini adalah sebahagian daripada iman, seperti mana disabdakan oleh Nabi SAW. Jadi macam mana nak cinta kepada Ansar? Kita tak pernah jumpa. Kita tak tahu dan sebagainya. Sebab tu dengan kajian, dengan ilmu, dengan sirah yang kita baca, maka dia boleh melengkapkan cabang-cabang iman. Sebab tu cabang-cabang iman inilah sebenarnya yang biasa orang lemah. Dia bukan pasal pokok usul iman itu, tapi cabang-cabang itu. Sebab dia kadang-kadang saya suka ingat kepada tuan-tuan dan sidang penonton rahmati Allah Subhanahu wa taala, kita buka Sahih Bukhari. Baik. Buka Sahih Bukhari, kita pergi kepada Kitabul Iman. Kitab iman ni Imam Bukhari terangkan apa kita punya cabang-cabang iman yang kita kena buat. Contohnya jihad, memang tak mampu jihad lah. Kan? Contoh lagi adalah memberi salam. Beri salam sebahagian daripada iman. Kita bagi salam kepada orang, maksudnya kita contohnya kita tak pernah bagi salam pada orang, maka membuktikan kita kurang, tak lengkap iman tu. Bukan maksud tak ada iman, tapi tak lengkap. Maksudnya di sini seperti mana disebutkan Tuan Haji Omar tadi, kita semua maklum iman tu akan turun, tapi jangan sampai dia jadi kosong. Jangan sampai dia kosong ni maksudnya apa? Jiwa manusia tu akan ada iman itu. Cuma nak lengkap, naikkan balik tu, dia kena baca, dia kena tengok, dia kena kaji, dan dia kena amalkan. Sebab tu saya sebut tadi, pergi kepada Sahih Imam Bukhari, buka Kitabul Iman. Ramai orang kata susah Sahih Bukhari. Quran pun kita tengok kat TV orang mengaji Quran. Takkanlah Quran kita boleh mengaji, hadis kita tak boleh mengaji. Tambah sekarang Kitabul Iman dah ada maksud tafsirnya. Maksud tafsirnya. Jadi pada waktu tu buka Kitabul Iman, kita faham. Dan ada juga buku yang dicadangkan 77 cabang iman. Cari, maksudnya dia akan beri kita, bila lemah, dia akan tambah naik sikit. Contoh hari ni kita kata daripada 60 ni saya nak buat 5 dululah. Besok buat 6. Besok buat 8, 10 dan 70. Bila 70, itu yang Haji kata tadi, sampai tahap zuhud tu. Jadi tahap zuhud tu kadang-kadang sampai, bukan maksud tak payah beramal, tapi nak maintain, nak kekal. Kalau jatuh pun pada cabang, jangan pada usul iman. Itu maksud dia. Okey Ustaz, bila sebut tentang teguhkan iman ni Ustaz, saya nak bawakan satu soalan ini mewakili para penonton juga. Mungkin kita nak bagi nampak gambaran ni, saya suka nampakkan seperti ini. Kalau kenderaan Ustaz, sebelum ini kita bawa kereta yang tingkapnya kena gini je buka ya, tak tutup gitu balik kan. TV pula, dulu sebesar-besar TV, sekarang kurus. Dah jadi sekurus-kurus TV. Main sangkut je TV sekarang ni. Kereta pun sekarang main tekan je untuk buka tingkapnya. Itu semua sangat bagus. Bukan saya nak menafikannya, iaitu kita menaik taraf ataupun menambah nilai kehidupan kita dari sudut kelengkapan kita. Tetapi ada yang kita terlepas pandang, iaitu menambah nilai ataupun memperkukuhkan iman kita setiap hari. Bagaimana terjadinya kita boleh lupa keadaan sedemikian, iaitu tentang iman kita, dan bagaimana kita perlu sedar betapa pentingnya untuk kita upgrade dengan izin, iaitu tambah nilai iman kita setiap hari. Baik, bismillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Sebab tu para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in sentiasa ingatkan kepada sahabat-sahabat yang lain untuk membarui iman. Kata Sayyidina Umar Khattab radhiyallahu anhu, halummu nazdadu imanana atau nujaddidu imanana. Marilah kita ramai-ramai perbaharui iman kita. Perbaharui sini maksudnya dengan izin lah, upgrade lah. Jadi maksudnya iman ni dia sentiasa kena upgrade. Macam mana kita upgrade kereta, motor, bas kalau ada lah. Dan lain-lain lah, kan. Jadi upgrade maksudnya bagi besar lagi kan. Kan daripada kecil jadi besar, besar jadi bas lah. Jadi kita upgrade tu betul-betul sampai tahap kita rasa macam puas hati dah. Kenapa kita tak palingkan benda tu kepada iman kita? Jadi bila kita palingkan kepada iman kita, kita ingat para sahabat macam mana menyatakan bahawa jom kita setiap hari kita
jadikan ataupun kita upgrade iman kita, begitu juga dengan keadaan kehidupan kita. Jadi upgrade iman ni apa dia? Pertama kita tengok balik dari sudut akidah. Pertama pokok pangkal balik semula pada akidah. Ada tak perkara-perkara yang boleh melalaikan kita daripada akidah? Perbuatan kita, percakapan kita ataupun daripada sudut lidah kita. So dengan kembali kepada akidah yang asal. Yang kedua, setelah mana kita kembali kepada akidah yang asal, maka sudah tentu perlukan kepada amalan kita. So amalan ini daripada sudut asalnya adakah bertambah ke berkurang? Kalau TB boleh menjadi besar, amalan kita boleh jadi tambah lagi tak? Di situ maksudnya kita boleh nak membayangkan sedemikian. Maksudnya kalaulah aku ni boleh rumah lagi besar, isteri besar contohlah, boleh upgrade banyak kan, jadi besar belaka, masuk cukup makan, minum, pakai sebagainya, maka kenapa tak kepada iman? Saya tanya balik itu. Jangan tanya pada orang lain, jangan tanya pada dai hadari, tanya pada jiwa kita, diri kita sendiri. Diri kita. So adakah maksudnya amalan kita, perbuatan kita akan menambahkan kita kepada keimanan? Dan yang ketiga, konsep ihsan dan juga akhlak kita. Dia sangat kait dengan iman juga. Kalau kita ni pada sudut asalnya binatang tak kesian, orang tak kesian, alam sekitar tak kesian, dia bukti iman juga. Sebab tu dalam hadis Nabi SAW sebutkan tentang bagaimana kita memelihara di syurga, ada satu orang yang dia mundar-mandir. Dia kejap kiri, kejap kanan, kejap depan, kejap belakang. Kemudian para sahabat tanya, ni siapa ya Rasulullah? Dia dahulu, dia tebang pokok yang menghalang orang lalu lintas. Maksudnya dengan sebab tebang pokok tu, keimanan dia kepada alam sekitar, kesian pada orang lain, dia memberi kesan kepada keimanan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Maksudnya kesimpulan dia, jadikan iman kita sentiasa ada unsur-unsur perbaharui. Satu, yang kedua, pastikan tingkatan-tingkatan itu kita buat sedaya habis kita, supaya dengan bantuan itu Allah beri kita kekuatan iman, insya-Allah. Sikit Ustaz, boleh ke kalau kita sebut alah dia tu iman lagi hebat daripada aku? Maksudnya kita membandingkan, boleh ke Ustaz? Dalam hadis riwayat Imam Muslim kata Nabi SAW, unzuru ila huwa man asfala minkum wa la tanzuru ila man huwa fawqakum. Maksudnya, hendaklah kamu lihat orang yang di bawah kamu, jangan kamu lihat orang yang di atas kamu. Ini urusan dunia. TV besar, pokok pula, apa-apa yang besar lah maksudnya. Boleh tengok urusan dunia. Maksudnya kalau dia macam tu tak apalah, saya sekurang-kurangnya walaupun dia besar, ataupun contohnya dia tu tak ada rumah, tapi saya ada rumah. Tapi kalau berakhirat jangan tengok macam tu. Tengok orang yang lebih tinggi. Dia ni kuat solat ibadat dia, masya-Allah, iman dia mungkin tinggi, dengan sebab ibadat dia kita pun nak jadi macam kena dia. berlumba-lumba. Kena berlumba-lumba, insya-Allah. Okey Ustaz, Zulkifli Kamardin pula, yang ni lain pula, tentang teguhkan iman, persiapan kita sebelum fitnah paling besar. Assalamualaikum Ustaz dan Waalaikumsalam. Bagaimana untuk umat akhir zaman ini meneguhkan iman dalam fitnah dunia? Yakni contohnya ujian harta benda, ujian wanita, itu belum lagi fitnah Dajjal yang sangat hebat menguji keimanan umat Islam. Apakah persediaan yang perlu umat Islam untuk kukuhkan ketakwaan dan keimanan sebelum menemui fitnah Dajjal yang dahsyat? Ini mungkin juga sebagai kesimpulan kita. Silakan Ustaz. Baik, bismillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Ya, tidak dinafikan bahawa fitnah Dajjal, ujian yang Allah akan turunkan begitu dahsyat sehingga dia mengaku Tuhan, dan dengan keadaan itu dia membuat kerosakan di atas muka bumi, dan dengan keadaan yang demikian manusia ada sebahagiannya yang akan terikut kepada apa yang disebutkan sebagai Dajjal itu sendiri. Jadi Dajjal ni secara umumnya kita sebut banyak hadis-hadis dalam riwayat Tamim Ad-Dari, dalam riwayat Imam Muslim dan sebagainya, konsep-konsep Dajjal itu. Cuma kita nak kata macam mana nak berlindung daripada fitnah. Pertama sekali, boleh tak kita minta pada Allah kita nak mati dengan keadaan yang mana terhindar daripada fitnah. Ya Allah, matikanlah aku dengan keadaan aku terhindar pada fitnah. Al-Imam Nawawi rahimahullah membahaskan tentang isu ni, beliau menyatakan diharuskan. Maksud, ya Allah, matikanlah aku dalam keadaan tidak terkena fitnah. Maka itu antara perkara yang besar sebenarnya yang Allah bagi kepada kita keharus. Sebab asalnya minta mati ni tak boleh. Contoh gini, katalah contohnya kita ni sakit. Ya Allah, tak tahan dah, matilah aku. Contohnya kan. Ya Allah, sakit sangat ni, matikanlah aku. Imam Nawawi menyatakan makruh dan hukumnya sebagai ulama kata haram. Sebab dalam hadis Nabi sebut, sesiapa yang mana dengan keadaan dia timpa musibah dunia, dia minta ataupun fitnah dunia, ujian dunia, maka pada waktu dia kena minta, ya Allah, kalaulah kematian lebih baik pada aku, maka matikanlah aku. Kalaulah kehidupan lebih baik untuk aku, maka teruskan penghidupan aku. Maksudnya ada adab kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi fitnah Dajjal, pertama sekali kita nak elakkan, kita membaca surah Kahfi. Tu. Yang kedua, kita doa dalam ketika mana sebelum bagi salam, dalam riwayat Imam Al-Bukhari daripada Aisyah, kita doa, Allahumma inni a'udzubika minal Masihid Dajjal. Ya Allah, lindungilah aku daripada Masihid Dajjal, fitnah-fitnah yang ada pada Dajjal. Dan juga yang ketiga adalah apa dia? Kita minta pada Allah Subhanahu Wa Taala, berlindung dengan Allah Subhanahu Wa Taala dengan doa banyak-banyak daripada Dajjal. Itu dia. Baiklah Ustaz. Moga-moga apa yang Ustaz kongsikan hari ini, pada pagi ini, insya-Allah akan memberikan inspirasi untuk kita perteguhkan iman kita setiap hari, insya-Allah, terutamanya dalam kita menangkis segala fitnah Ustaz, insya-Allah. Baiklah Ustaz, sebagai penutup pada pagi ini, doa daripada Ustaz, silakan.
A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil wa ihdina siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada' was-salihin. Allahumma inna na'udzubika minal baras wal junun wal judham wa min sayyi'il asqam. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wasallam walhamdulillahirabbil alamin. Taqabbalallahu minna wa minkum. Minkum taqabbal karim. Alhamdulillah, terima kasih kepada yang berbahagia Ustaz Mustafa Muhammad Suki kerana sudi untuk bersama dengan kami pada pagi ini. InsyaAllah kita akan bersama lagi di masa depan Ustaz ya. InsyaAllah. Baiklah para penonton sekalian, jangan lupa esok bersama dengan sahabat saya Da'i Anas, di mana kita akan bersama dengan panel kita iaitu Ustaz Ashraf Ayub. Topik perbincangan kita tafsir Al-Quran surah Al-Fatih kemenangan dalam ayat yang ke-15 hingga ayat yang ke-21. Para penonton sekalian, setiap orang ramai antara kita yang berkejar-kejar nak cantik, sedangkan Allah tidak memandang pada kecantikan yang terutama. Mencari harta, Allah tidak memandang pada jawatan ataupun harta yang kita ada, tetapi iman kita menjadi nilai yang terutamanya. Kuatkan iman, teguhkan iman. Saya Da'i Hadari mohon permisi undur diri. Sehingga itu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.